Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucap syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada hari ini seperti mana yang dijanjikan dengan izin Allah, dapatlah kita bertemu. Oh ya, perempuan yang dirahmati Allah, hari ini berapa bulan? 12 Jun kan? 12 Jun 2023, yang tu semua orang ingat. Tapi hari ini berapa Zulkaidah? 23 Zulkaidah. Tak apa, biar Ustaz ingatkan. Hari ini dah masuk 23 Zulkaidah. Allahu Akbar. Sekejap ni masih berlalu. Ustaz, bukankah kita baru je berada dalam bulan Syawal? Iya, lepas bulan Syawal Zulkaidah, lepas Zulkaidah Zulhijjah. Tinggal beberapa hari lagi kita nak meninggalkan bulan Zulkaidah, akan masuklah bulan Zulhijjah. Dan dikabarkan pada waktu ini dah ramai dah jemaah kita dah berada di mana? Di tanah suci Mekah. Sebab apa mereka berada di sana? Sebab nak menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang tak pernah lagi pergi haji, macam saya belum pernah pergi haji lagi perempuan, doalah kamu satu hari nanti panjang umur, sihat, dapatlah kita menunaikan ibadah haji. Dapat sekali semua hidup punya, adilah perempuan ya. Tapi andai kata tak mampu nak menunaikan haji, maka pergilah umrah ya. Niat kita kena ada cita-cita, kena ada niat dan kena ada usaha untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, sama ada menunaikan umrah ataupun kita menunaikan ibadah haji. Okey perempuan, terlebih dahulu marilah kita ucap syukur banyak-banyak kerana Allah izinkan kita bertemu pada pagi yang mulia ini. Dan ini merupakan kelas kita yang pertama ya untuk semester ini, dan mudah-mudahan ini bukan kelas yang terakhir perempuan. Inilah kelas permulaan yang pertama. InsyaAllah Ustaz, kami akan belajar selagi hayat di kandung badan ya. Walaupun satu hari nanti Ustaz dah tak ada dah. Mana tahu tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi Ustaz dah tak ada. Puan-puan belajarlah dengan ustaz-ustaz yang lain. Sebab apa? Tanggungjawab untuk belajar Quran adalah fardu ain, maknanya kewajipan kepada semua muslimin dan muslimat selagi kita masih bernyawa. Okeylah perempuan yang dirahmati Allah, inilah Masjid At-Taqwa. Dewan ni namanya Dewan Asy-Syafi'i, Masjid At-Taqwa Taman Tun. Dan saya rasa majoriti perempuan mungkin duduk di kawasan ini, tapi mungkin ada yang tak duduk di sini. Selamat datang saya ucapkan ke kelas kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sentiasa diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita membaca doa, biasanya kita nak mula mengaji kena baca doa. Saya nak perkenalkan diri lah perempuan. Saya nak perkenalkan diri saya dulu. Perempuan mungkin kenal, mungkin tak kenal saya. Ginilah, nak kenal diri saya senang aja. Perempuan tengok muka belakang, muka taji ustaz. Muka belakang, muka taji ustaz ni ada nama saya. Ada sedikit berdata saya, perempuan bacalah sendiri kat situ. Kan kalau saya cerita satu persatu jadi riwayat hidup pula, panjang pula ceritanya. Jadi perempuan baca je lah sendiri biografi saya tu. Nama penuh saya Ustaz Dino Rizal bin Surahman. Biasanya anak murid panggil saya Ustaz Dino lah. Nama macam nama pemain muzik aja ya. Tetapi perempuan, saya sebenarnya asal usul saya ni orang Jawa. Sebelah mak saya orang Jawa. Jadi nama-nama tu lebih-lebih kepada kejawaan. Jadi perempuan itulah nama saya, Dino Rizal bin Surahman. Saya 4 adik-beradik. Saya merupakan anak sulung. Dan umur saya sekarang dah mencicak dah 40 lebih dekat 50 perempuan. Allahu Akbar. Mempunyai 5 orang anak. 3 lelaki 2 perempuan. Alhamdulillah. Dan isteri saya bekerja, dulunya bekerja di UM, tapi saya berhentikan. Saya suruh dia berhenti, membantu saya lah mentadbir kita punya Pertubuhan Kebajikan Baitul Hasan. Saya ada NGO saya sendiri, iaitu Pertubuhan Kebajikan Baitul Hasan. Dan kalau perempuan nak kenal NGO saya, senang aja. Perempuan Google di dekat internet tu, tulis itu Baitul Hasan, confirm ada. Segala-gala program yang kami buat ada belakang kat situ. Perempuan tengoklah sendiri ya. Apapun perempuan tu yang baru datang ke kelas kita, selamat datang ke kelas kita ni. Mudah-mudahan tetap perempuan sentiasa Allah beri kemudahan, kesihatan untuk hadir ke kelas kita ya. Oh ya, sambung cerita saya tadi. Saya dulu pernah bekerja di Jabatan Agama Islam Selangor selaku pegawai agama, bahagian pengurusan masjid selama 4 tahun. Lepas tu saya berhenti, sukarela saya berhenti, tidak ada paksaan sesiapa pun. Saya berhenti sebab saya nak menumpukan sepenuh perhatian saya kepada mengajar Quran. Ketika itu ramai, banyak sambutan. Dan perempuan satu ketika dulu, kelas saya 1 minggu, saya mengajar hampir 30 kelas 1 minggu. Bukannya 1 bulan, 1 minggu 30 kelas.
Minggu yang kedua pun 30 kelas. Minggu 3 sampai begitu, tiap-tiap minggu. Satu ketika dahulu. Tapi sekarang ni kelas saya, perempuan saya pun dah tua, perempuan dah tak larat dah. Jadi kelas saya dah saya kurangkan. Adalah lebih kurang, dekat sini saya ada 6 kelas. Dan di Masjid Al-Ghufran ada 1, ada 7 saja kelas saya. Tak banyak ya. Tapi perempuan jadual saya padat ya. Sebab apa? Saya sentiasa sibuk dengan urusan untuk melakukan kerja-kerja amal, membantu orang susah di luar sana ya. Dan sebenarnya saya ini baru balik daripada Kelantan, perempuan. Baru balik 2 hari semalam. Baru balik daripada Kelantan, ada program di Kelantan ya. Ni hari Jumaat ni saya pergi lagi ke Kelantan untuk ada program pula di sana. Dan tiap-tiap, boleh dikatakan tiap-tiap minggu saya balik ke Kelantan. Dan kebetulan di Kelantan saya ada sekolah. Kita ada Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan. Kalau puan-puan Google dekat internet pun, Ma'had Tahfiz Al-Quran Baitul Hasan, ada kita punya maklumat ya. Jadi inilah puan-puan, panjanglah kisah saya ni. Apapun, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir. Dan puan-puan, admin kita di belakang sana, yang pakai baju warna hitam tu, pakai jubah hitam, 2 orang, dan termasuklah yang sebelah kanan saya ni Hajar Siti ya. Ini Hajar Siti. Sebelah belakang sana pun admin bantu kita sama-sama untuk menguruskan hal berkenaan pendaftaran, yuran dan sebagainya. Puan-puan berurusan dengan mereka ya. Dan baru-baru ni ada pelajar tanya dengan saya berapa yuran, macam mana nak daftar. Saya kata berhubung dengan pihak admin. Sebab saya adalah guru yang mengajar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okeylah tuan-tuan puan, nampaknya majoriti dah ada dalam kelas kita ni. Sabar, ada 2-3 orang lagi tak duduk, tengah mendaftar. Kita bagi peluang mereka untuk mendaftar sekejap. Lepas tu bila kita duduk, baru kita bacakan doa ya, insyaAllah. Okeylah puan-puan, seperti mana yang Ustaz kata sebut tadi ya, puan-puan ya. Saya merupakan pernah bekerja di Jabatan Agama Islam Selangor selaku pegawai agama. Dan puan-puan, saya mengajar Quran ni bukan mudah puan-puan. Kita tak boleh mengajar ikut suka hati kita. Ustaz tu rasa-rasa layak mengajar, dia mengajar. Tak boleh puan-puan, kita kena ada tauliah. Dan Alhamdulillah, saya ada kad tauliah saya. Ini kad tauliah mengajar Quran. Bermakna saya adalah antara ustaz-ustaz yang diiktiraf yang boleh mengajar di seluruh Kuala Lumpur. Di seluruh Kuala Lumpur wilayah persekutuan ni saya boleh mengajar sebab saya ada kad tauliah. Yang kad tauliah saya dan nombor tauliah saya di hujung ni PMWP 800213433. Apa-apa nombor tu kena ada sebagai rujukan. Kalau apa-apa rujuk Google dekat pejabat mufti wilayah, maka nama saya ada di sana. Dan saya antara ustaz yang lulus lah dalam tunggu-tunggu untuk nak mengajar Quran kena ada tauliah. Dan pengkhususan saya hanya mengajar Quran sahaja. Bermakna saya tak boleh bagi ceramah bab-bab lain. Kalau ada ustaz suruh bagi ada pihak suruh bagi ceramah ma'al jirah ke apa, saya tak boleh ceramah. Pasal apa? Tidak ada kad tauliah. Saya hanya boleh mengajar Al-Quran dan tajwid sahaja. Jadi alhamdulillah, puan-puan jangan risau. Maknanya saya adalah guru yang diiktiraflah oleh pihak pejabat mufti dan kad tauliah ini sah sehingga tahun 2025. Maknanya 2025 akan datang saya kena interview balik. Saya kena temu-temu balik, jumpa dengan mufti balik untuk melanjutkan kad tauliah saya ni. Jadi alhamdulillah, ini bermakna bila ustaz tunjuk ni, puan-puan jangan ada ragu-ragu lagi kesaksian kepada ustaz-ustaz yang mengajar kita. Insya-Allah saya dan guru-guru yang lain, insya-Allah mudah-mudahan walaupun ilmu kita tak tinggi mana, tapi setidak-tidaknya dapatlah memberi panduan kepada tuan-tuan, puan-puan dalam usaha kita nak memahami bacaan Al-Quran. Okey, alhamdulillah semua dah duduk dah. Alhamdulillah baru senang hati ustaz nak baca doa ni. Puan-puan, biasanya sebelum kita nak mula kelas, kita kena baca doa tau. Saya yakin puan-puan majoriti dah tahu dah doa untuk nak belajar Quran. Sama ada doa panjang, doa pendek, doa sederhana, semua tahu belaka. Jadi gini, untuk kelas saya, puan-puan kena baca doa pada muka surat pertama buku tajuk saya ni. Puan-puan ada tak buku hijau ni? Ada tak buku hijau? Ada? Okey, buku hijau ni muka surat pertama tu. Ada doa belajar Quran ataupun doa penerang hati. Doa ni puan-puan nak baca semua boleh, nak baca satu doa saja pun boleh, tak ada masalah. Janji kita baca doa. Dan puan-puan tahu tak apa hukumnya kita baca doa? Sunat. Ustaz soal Ustaz jawab. Sunat puan-puan. Taklah wajib. Maknanya kalau tak berdoa Ustaz berdosa ke saya Ustaz? Tak berdosa, tapi ada baiknya kita berdoa sebab berdoa itu adalah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puan-puan, mari ikut ustaz kita baca doa sama-sama. Tapi sebelum tu
ada baiknya kita mulai kuliah kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, puan-puan tak ada tangan, cuba ikut ustaz baca doa boleh? Ikut ustaz satu persatu. Okey, saya baca dulu, puan-puan ikut daripada selepas saya baca, puan-puan baca ya. Okey, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan Allah sentiasa mendengar dan menerima doa kita tadi, insya-Allah. Puan-puan tahu tak apa tujuan kita baca doa tadi? Adakah semata-mata ikut ustaz ni? Ustaz baca kami ikut, bodoh macam tu je lah ustaz? Tidak. Puan-puan, sebagai pelajar yang sedang belajar Quran, kalau kita tak faham makna doa tadi satu persatu pun tak mengapa. Tapi setidak-tidaknya tahu apa tujuan doa tadi dibaca. Mari ustaz khabar di sini. Okey, doa yang pertama. Tadi ada 3 doa puan-puan. Doa yang pertama, Rabbi shrah li sadri. Ini merupakan doa Nabi Musa alaihissalam ketika baginda nak berhujah di hadapan kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa? Biarlah ustaz jawab. Bani Israel. Bani Israel lah kaum Nabi Musa. Jadi puan-puan, Allah turunkan ayat ini kepada Nabi Musa alaihissalam semata-mata untuk apa? Supaya Nabi Musa alaihissalam dapat berhujah dengan lancar di hadapan kaumnya. Dan doa ini digunakan oleh para ulama untuk membolehkan anggota tubuh badan kita tuan-tuan, daripada hujung rambut ke hujung kaki, terutamanya mulut kita, lidah kita ni, biarlah lancar ketika membaca Al-Quran. Bukan setakat mulut aja ni, ingatan kita, otak kita ni biarlah dengar apa yang ustaz khabar. Mata kita ni biar tengok depan, jangan tengok kiri kanan. Kadang-kadang ada pelajar matanya liar, tengok kiri kanan, tak nak tengok ustaz. Puan-puan, sebenarnya kan dalam menuntut ilmu,
Tengok muka guru kita mengajar pun dapat pahala. Tak kira lah muka ustaz tu handsome ke tak handsome pun dapat pahala. Apatah lagi kita melihat kepada Al-Quran yang kita baca. Jadi sekali lagi kesimpulannya, doa yang pertama dibaca tadi supaya segala anggota badan kita dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita belajar. Pertama, yang kedua, Bapa nampak tak doa Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi? Dia punya maknanya ada kat bawah. Bapa bacalah sendiri bapa di rumah ya. Okey, cuma saya nak cover. Doa yang kedua ni digunakan oleh para ulama untuk apa tahu? Supaya kita sentiasa ingat apa yang dipelajari. Puan, umur kita hari ni bukan budak-budak lagi puan, bukan remaja dah. Kita dah meningkat umur kita, betul tak? Puan kita ni asyik ingat ke asyik lupa puan? Asyik lupa kan? Kadang-kadang dalam bab-bab rumah tangga pun banyak yang benda yang lupa. Ustaz, Allahu Akbar. Apatah lagi belajar Quran. Jadi doa ni saya ambil, saya gunakan ketika kita nak mulakan ngaji Quran ni supaya puan-puan dapatlah kita mengingati apa yang dipelajari semasa kita belajar. Puan-puan tahu tak apa perkara-perkara yang menyebabkan kita ni asyik lupa? Ketika belajar, puan-puan saya yakin puan-puan ni pernah belajar dengan ustaz-ustaz sebelum-sebelum ni, dengan ustaz-ustaz lain. Tapi ustaz tak lama ustaz. Lebih kurang setengah jam lepas tu lupa ustaz apa yang dia ajar. Kenapa jadi gitu? Banyak faktor. Antaranya yang saya ingat pesan arwah guru saya, pertamanya faktor pemakanan. Kita ni makan je lah apa yang kita nampak, tanpa mengambil kira halal dan haram. Kadang-kadang makanan kita tu berunsur subhah. Subhah tahu, meragukan, tak pasti halal ke haram, halal ke haram. Maka kita pun makan juga. Itu antara perkara yang boleh menyebabkan kita lupa, tak ingat apa yang diajar. Satu. Yang kedua, panca indera kita tidak dijaga. Banyak melakukan maksiat, terutamanya dosa mata, dosa telinga. Ustaz, telinga saya ni banyak mendengar orang mengumpat orang. Ustaz, macam mana Ustaz? Allahu Akbar. Itu juga perkara, antara perkara yang boleh menyebabkan kita ni lupa, tak ingat apa yang diajar. Jadi dengan adanya doa ini tadi, mudah-mudahan kita terhindar daripada segala maksiat, segala perkara-perkara yang boleh melupakan kita. Jadi tapi puan-puan kenalah baca dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya doa tu dibaca, kalau puan-puan baca di punya terjemahan tu, itu lagi bagus. Maknanya dilintaskan dalam hati kita terjemahannya, maka insya-Allah Allah terima doa kita. Dan yang terakhir, doa yang ketiga, yang ni doa ni famous dah lama dah, kita daripada kecil-kecil lagi kita dengar tok nenek moyang kita baca doa ni, Allahumma arhamna bil Quran. Tak lain tak bukan, doa ni dibaca untuk mendapat syafaat daripada Quran yang kita baca. Puan-puan nak tak syafaat Quran? Nak lah. Puan-puan tahu tak, saat lagi kita baca Quran, satu huruf kita baca, berapa ganjaran pahala Allah bagi? 10. Siapa yang kabur tu? Jawabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa tahu, dalam satu hadis saya bacakan terjemahannya, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Quran, maka Allah akan berikan 10 kebaikan, pahala kebaikan padanya. 10, satu huruf. Dan satu huruf itu, 10 pahala kebajikan itu digandakan kepada 10 lagi. Allahu Akbar. Puan-puan, banyak tak pahala kebajikan kita? Anda katalah kita ambil satu huruf tu 10 pahala. Cuba puan-puan sebut alif lam mim, cuba sebut. Susah tak belajar lagi dengan ustaz. Kalau belajar dengan ustaz tak baca gitu, dia kena baca gini. Alif lam mim. Yang tu belajar. Tapi kalau puan baca alif lam mim, itu tak belajar lagi lah tu puan. Ginilah, tak apalah. Ustaz bagi huruf yang paling mudah. Setiap malam Jumaat kita baca surah apa? Yasin. Cuba baca Yasin. Boleh tu, antara confident dengan tak confident perempuan lah. Tak apalah, boleh tu. Ya 2 harakat, sin 6 harakat. Puan-puan tahu berapa huruf kita baca tadi? Kali 10 20 pahala kebajikan. Puan-puan, kalau Allah kata nak bagi 2,000, 2 juta pahala kebajikan, boleh bagi Allah. Allah mampu belaka. Puan-puan yakinlah, apa yang kita baca setiap satu huruf semuanya mendatangkan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita apa? Tugas kita baca je lah Quran tu. Baca Quran, sebab banyak kita mampu baca,
Sama ada kita faham tak faham apa makna Yasin, apa makna Alif Lam Mim tadi, puan-puan, itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tak berapa faham, tak berapa mengerti dia punya kaedah bacaan yang betul, tapi bila kita baca tadi, Allah sudah janjikan berapa pahala kebajikan? Satu huruf 10 pahala kebajikan. Jadi puan-puan, sekali lagi saya terangkan, doa yang ketiga tadi, bila kita baca tak lain tak bukan kita mengharapkan syafaat daripada Quran, kita mengharapkan pahala, ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh ya, cerita pasal ganjaran pahala ni, puan-puan nak tahu tak? Kita nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ada ikhlas. Kita kena ada ikhlas. Apa dia ikhlas? Ikhlas ni, Ustaz bukan ceramah, tetapi sekadar nak bagi ingatan pada diri saya dan tuan-tuan perempuan. Ikhlas ni terbagi pada dua. Yang pertama, ikhlas kepada manusia. Yang keduanya, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ikhlas tu, maksudnya kita berbuat satu kebaikan kalau kepada manusia tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Jangan pula saat lagi, Ustaz saya tolong si A tadi, kejap lagi saya harap dipuji saya lah Ustaz, ataupun dia bagi saya samping Ustaz. Puan-puan, kalau itu namanya tak ikhlas. Itu ikhlas kepada manusia. Tapi kalau ikhlas kepada Allah, apa makna? Kita melakukan satu kebaikan dengan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula, Ustaz saya ikhlas kepada Allah, saya tak nak apa-apa daripada Allah. Rugilah puan-puan. Pasal apa? Allah yang jadikan kita, Allah yang berhak, Tuhan yang mampu memberikan segala-galanya kepada kita. Jadi puan-puan, sekali lagi saya ulang, tolong fahamkan apa makna ikhlas. Ikhlas kepada manusia dan ikhlas kepada Allah. Saat lagi kita nak baca Quran, kita nak belajar dan sebagainya, kena letakkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya tadi? Kita melakukan kebaikan dan mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan balasan pahala akan menyebabkan kita dapatlah tiket masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita perempuan ni, bacalah Quran, buatlah seberapa banyak amal soleh kita. Mudah-mudahan itulah tiket amalan yang dapat membolehkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi start pada minggu ni dan minggu-minggu yang akan datang, puan-puan akan baca 3 doa tadi tahu, ya. Dan minggu depan kita baca ramai-ramai. Kita baca sekali ramai-ramai, ya. Tak payah follow ustaz macam tadilah. Dan puan-puan boleh amalkan doa ni di rumah, boleh amalkan doa ni selepas solat, boleh juga diamalkan, tak ada masalah. Saya kalau jadi imam, saya selalu baca surat ni doa yang di bawah tu, Allahumma arhamna bil Quran, ya, supaya para jemaah mengingati bahawa kita amat memerlukan syafaat daripada Al-Quran. Okey dan tuan-tuan perempuan, sekali lagi ni, nampaknya tadi Ustaz tanya adalah lebih kurang dekat 10 orang tadi yang baru first time belajar dengan Ustaz. Sekali lagi cuba angkat tangan siapa yang baru first time belajar dengan saya hari ni. Angkat tangan, saya nak kira berapa orang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Puan-puan tahu tak bagaimana perasaan saya ketika nak mula kuliah yang baru ni? Benda-benda bohong puan, walaupun saya dah lama mengajar Quran, saya dah lebih 30 tahun mengajar Quran, tapi biasalah kita manusia perempuan ni. Kenapa Ustaz benda bohong? Sebab saya tak tahu bagaimana respon jemaah. Sanggup ke mereka dengar kuliah Ustaz? Sanggup ke mereka nak belajar Quran? Dan kadang-kadang kata perempuan, ada di kalangan kita yang sanggup sekali datang aja. Lepas kali kedua terus tak nampak dah batang hidung perempuan. Allahu Akbar, ada perempuan, Allahu Akbar. Jadi saya nak bagi nasihat ni pada tuan-tuan perempuan, tolonglah jangan syahid awal. Saya gunakan istilah syahid awal. Syahid awal tu berhenti awal. Perempuan, jangan ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang ada perasaan, Ustaz, saya rasa hari ni saya nak datang, saya nak dengar dululah Ustaz ni bagus tak bagus berceramah, bagus kelakar ke tak kelakar Ustaz ni. Perempuan, minta maaf, saya bukan mengajar kelas masakan tau. Puan-puan nak test Ustaz macam tu kenapa? Puan-puan, bila dah Allah bagi tuan-tuan perempuan datang, tolong berdoa pada Allah. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ya Allah, agar aku sentiasa belajar Quran ya Allah. Jangan diterbalikkan. Dan perempuan baca doa ni, doa yang selalu kita baca. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahab. Kalau tak tahu makna doa tu, tujuan doa tu dibaca untuk apa? Supaya Allah sentiasa kekalkan hati kita dalam melakukan kebaikan dan Allah tidak terbalikkan hati kita. Dan perempuan tahu tak, kita ni semua adalah umat yang terbaik. Apa buktinya? Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
sebaik-baik kamu, sebaik-baik kita di umat Rasulullah adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ni kita umat terbaik ke tidak ni? Kita lah umat yang terbaik. Sekiranya tuan-tuan mampu belajar sampai ke akhir hayat kita. Dan puan-puan berdoa lah masing-masing. Doa tak payah kabur dengan ustaz. Doa sendiri dalam hati. Ya Allah, kekalkan hatiku ya Allah agar dapat belajar terus dan terus belajar Quran. Dan puan-puan tahu tak, mungkin peluang yang puan-puan dapat pada hari ini adalah peluang yang tak akhir. Lepas ni tak ada peluang lagi dah. Pasal apa ustaz khabar gitu? Pasal umur kita dah meningkat. Bukannya umur kita budak-budak lagi, bukannya remaja, bukannya umur kita 20-an, 30-an. Majoriti dalapan ustaz ni saya yakin umur tuan-tuan sudah lebih daripada 40 ke 50 tahun ke atas, betul? Jadi kita kena sedar puan, kena sedar. Allahu Akbar. Saya pun alhamdulillah kita kena sedar bahawa usia kita makin meningkat. Entah esok, entah lusa, saat lagi mungkin Allah cabut nyawa kita. Bila kita dah meninggal, puan-puan boleh ke datang ke sini? Kalau puan-puan datang ke sini semalam, puan-puan meninggal, tiba-tiba datang kan, bisa cabut. Masa yang datang bukan puan-puan, yang datang tu roh namanya. Ya Allah, saya cabut puan-puan. Sebab semalam puan-puan yang meninggal, dia berada di alam barzakh. Dan puan-puan tak layak, tak boleh datang ke kelas kita. Jadi, sebelum kita berada di alam barzakh, ada baiknya datang ke kelas mengaji. Dan puan-puan tahu tak, kelas mengaji kita ni diadakan setiap hari apa? Isnin. Setiap hari Isnin pukul berapa ni? 11 sampai 12.30 hari. 1 jam setengah saja. Itu waktu yang mampu saya mengajar, yang telah ditetapkan oleh pihak masjid, ya. Dan puan-puan, saya dah mengajar di masjid At-Taqwa ni dah lebih daripada, saya rasa dah lebih 10 tahun dah saya mengajar di sini, alhamdulillah. Sebelum ni saya mengajar di Masjid Al-Ghufran, saya mengajar di Masjid Mujahidin, saya pernah mengajar di Masjid Bukit Damansara Saidina Umar, saya pernah mengajar di Masjid Abu Bakar As-Siddiq Bangsar, alhamdulillah. Semua tempat pernah saya mengajar, dan macam-macam lah ragam fi'il anak-anak murid saya. Dan majoriti anak-anak murid saya dulu saya mengajar budak-budak, tapi sekarang ni saya mengajar orang dewasa. Jadi puan-puan ustaz kena banyak bersabar dengan kerana para pelajar. Tapi alhamdulillah sehingga hari ini saya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajar puan-puan. Dan ramai anak murid tanya kat ustaz, "Ustaz, kenapa ustaz sabar mengajar kami? Kami ni macam-macam ragam ustaz." Jawapannya sebab ustaz mengajar Quran. Senang je, itu jawapannya. Kalau saya mengajar benda lain tuan, saya mengajar kitab lain, boleh tentu saya sabar. Tapi oleh kerana saya mengajar Quran, bila kita nak marah, itu sebab tuan, Nabi ajar kepada kita, kalau kita marah puan-puan, dalam keadaan marah tu, kalau boleh sebutlah nama-nama Allah, berzikirlah, ataupun baca Quran, insya-Allah kemarahan tu akan reda. Itu petuanya. Kalau puan-puan rasa nak marah kan, puan-puan tengok kata, kalau ustaz dah marah macam mana nak baca Quran ustaz? Puan-puan tengok Quran tu, insya-Allah puan-puan akan reda. Itulah yang berlaku pada saya sehingga hari ini saya sabar mengajar tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Apapun tuan-tuan tahu tak, berapa lama puan-puan kena belajar dengan ustaz ni? Okey, untuk semester ini bermulanya pada hari ini tahu, 12 Jun 2023 sampai dah bulan Mac 2024. Bermakna lebih kurang berapa bulan tu? Lebih kurang 8, 9, 10 bulan dah. Lebih kurang begitu. Tak tolak cuti itu, cuti ini dan sebagainya, ya. Jadi puan-puan akan belajar dengan ustaz lebih kurang 8, 9 atau 10 bulan. Kalau tak banyak cuti maka 10 bulan. Tapi kalau banyak cuti mungkin 8 ke 9 bulan saja. 1 bulan kuliah kita 4 kali. Macam bulan ni 3 kali saja kuliah kita. Tapi jangan lupa bulan depan, bulan-bulan yang akan datang ada kuliah kita yang 5 kali. Nanti kita cover dekat situ. Jadi puan-puan kena datang, ya. Dan puan-puan jangan pula ya, banyak tak datang daripada datang. Ustaz, saya minta maaf sibuk, busy lah ustaz, sana sini dan sebagainya. Tak apa lagi ni. Kalau puan-puan busy, pergilah ke mana saja pun, tapi jangan lupa kembali ke pangkal jalan. Maksud ustaz, bila puan-puan dah pergi tu, puan-puan pergi overseas ke mana-mana ke, jangan lupa balik ke tanah air dan puan-puan sambung semula kuliah dengan ustaz. Boleh? Boleh ke tidak ni tuan-tuan puan-puan? Sebab dulu ada pelajar saya yang balik pergi overseas. Ustaz, saya nak pergi overseas sebulan ni ustaz. Tahu-tahu langsung tak nampak dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya pelajar tu dah syahid. Tetapi kan puan-puan, kalau ia pun kabarlah sepatah dua dengan ustaz, bagi tahu ustaz, nama saya sekian-sekian, saya lah yang tak dapat nak melanjutkan pelajaran dengan ustaz, saya mohon undur diri. InsyaAllah ada masa akan datang saya datang lagi ke kelas ustaz. Maknanya kita beradab. Biarlah kita beradab dengan guru kita, bagi tahu
nak datang bagi tahu, nak balik, nak pergi mana-mana bagi tahu. Maknanya perempuan malukan kepada admin ataupun saya sekiranya perempuan tak dapat meneruskan perjuangan dalam kuliah tajuk kita hari ini ya. Jadi kita belajar lebih kurang berapa? 8, 9, 10 bulan lah lebih kurang macam tu ya. 1 bulan 4 kali. Okey perempuan. Apa yang kita nak belajar dalam kelas ini? Perempuan apa yang kita nak belajar sebenarnya? Tapi sebelum itu, saya nak maklumkan apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk kelas ini. Yang pertama, mesti ada buku nota ustaz. Semua ada ke? Alhamdulillah, terima kasih perempuan dapatkan buku saya ni. Buku saya ni saya buat lebih daripada 10 tahun baru berjaya saya buat buku macam ni perempuan. Dulu saya pakai photostat aja ataupun saya tulis banyak-banyak kat whiteboard, pelajar menyalin. Tapi saya dok fikir, apabila banyak masa pelajar menyalin tu, maka perempuan sedikitlah masa untuk kita nak membaca Quran dan sebagainya. Maka ustaz buat buku nota macam ni, senang perempuan, tak payah salin banyak, perempuan cantiklah mana yang perlu sahaja dan segala-galanya berpandukan kepada buku nota ini. Buku ini dia ada 4 tahap pengajian, ada 4 semester, 4 tahap pengajian. Jadi selama 4 tahap pengajian nanti perempuan akan gunakan buku yang sama. Selepas itu nanti kita kena ada buku ini, buku latihan. Ini namanya buku latihan. Ustaz, ada latihan ke ustaz ni? Macam sekolah rendah, sekolah menengah je. Buat-buat, bukan kita nak meniru sekolah rendah, sekolah menengah. Ginilah, berdasarkan pengalaman saya ngajar Quran, kita ni kan asyik lupa. Jadi bagaimana nak ingat apa yang ustaz ajar? Tak lain tak bukan antaranya buat sedikit latihan dalam buku ini. Jadi buku ni pun ada 4 tahap latihan. Nanti puan-puan buat mengikut arahan ustaz. Puan-puan jangan buat pandai-pandai buat sendiri puan-puan. Puan-puan kena ikut arahan daripada ustaz. Ustaz kata hari ni kena buat latihan muka surat sekian-sekian, barulah puan-puan buat. Setakat ni okey. Alhamdulillah. Setakat ni dah 2 buku ya untuk kita rujuk. Kemudian satu lagi, Quran. Quran di belakang sana kita ada jual ya. Satu set tu ada 10 jilid. Tapi puan-puan jangan risau, 10 jilid tu boleh guna sepanjang hayat. Dan kepada sesiapa yang tak mampu, puan-puan belilah jilid yang pertama dahulu. Tapi saya tak jual satu jilid. Saya jual satu set sebab kita ambil daripada publisher, satu set macam ni. Puan-puan dengan saya dapat RM150 satu set. Tapi kalau puan-puan beli kat luar mungkin lebih daripada itu harganya. Sebab saya ambil daripada publisher, daripada penerbit ni sendiri ya. Jadi gini, untuk semester ni puan-puan hanya perlu bawa buku satu saja ni, buku warna coklat, buku jilid 1. Jilid yang lain letak kat mana? Letak kat rumah dulu. Boleh? Tapi pastikan letak di tempat yang tinggi, tidak diduduk, tidak dipijak, tidak ditindih oleh anak cucu kita. Kadang-kadang anak cucu tak tahu apa benda dalam beg kuning, beg hijau tu kan. Dipijaknya, diduduknya dan sebagainya. Papa letak elok-elok dalam almari ya. Bila masa nak guna tu, buku-buku jilid lain kita akan gunakan pada semester yang kedua, ketiga dan keempat dan seterusnya nanti pada semester yang akan datang. Jadi kesimpulannya, Quran yang puan-puan beli itu tak rugi. Sedikit pun tak rugi. Sebab apa? Akan digunakan sepanjang hayat. Kenapa ustaz gunakan Quran ini? Jawapannya banyak. Antaranya, sebab kenapa ustaz guna Quran ini? Pertama, tulisannya jelas. Boleh kita baca. Maknanya selesa dalam mata kita memandang bagi orang yang normal. Kecuali orang yang tak normal matanya, itu puan-puan kena beli Quran yang lain lah, yang lebih besar. Tapi bagi kita orang biasa ni, saya rasa tulisannya jelas, mudah untuk dibaca. Satu. Yang kedua, dalam Quran ini dia ada terjemahan, dia ada tafsir. Bermakna bagi puan-puan yang uzur syar'i, puan-puan boleh pegang, boleh baca, boleh bawa Quran ni, tak ada masalah. Dan bagi orang lelaki ataupun orang perempuan juga, kalau tak ada wuduk pun boleh pakai, boleh pegang Quran ni, tak ada masalah. Jadi puan-puan, kadang-kadang kita nak jaga wuduk susah kan. Jadi tuan-tuan puan-puan jangan risau, Quran ni boleh pegang tanpa wuduk. Dan bagi orang perempuan yang uzur syar'i boleh pegang Quran ni, tak ada masalah. Habis tu yang tak boleh pegang tu macam mana ustaz? Uzur syar'i bagi perempuan. Yang tak boleh pegang tu kalau Quran yang sebenar-benarnya Quran, itu tak boleh pegang. Tapi oleh kerana Quran kita ni tafsir, maka boleh dipegang. Kedua, yang ketiga, dalam Quran ni puan-puan tahu tak? Dia ada panduan talian hayat hukum tajwid. Kat mana talian hayatnya? Tu, puan-puan nampak tak ada nombor banyak-banyak kat bawah tu? Nombor itu merujuk kepada hukum tajwid. Dan puan-puan, macam mana kita nak tahu hukum tajwid? Puan-puan, setiap Quran ni dibekalkan dengan ni panduan begini. Puan-puan ada tak? Dalam Quran masing-masing mesti ada panduan begini. Depan ni tulisan Jawi, belakang ni tulisan Rumi.
Puan-puan, kalau ditunjukkan kat bawah tu nombor 1, maka dia merujuk kepada hukum izhar halqi. Kalau nombor 2 izhar syafawi dan seterusnya sampai dah nombor berapa di bawah tu? 47. Maknanya puan-puan, dengan menggunakan Quran ini, mudah ke jadi susah kita nak memahami hukum tajwid? Mudah, tapi dengan syarat je. Dengan syarat tuan-tuan kena belajar berguru. Dan guru yang terbaik adalah manusia. Manusia lah perempuan. Kalau puan-puan guru dengan buku tak boleh jawab soalan perempuan. Tapi kalau perempuan datang jumpa ustaz, saya tak faham nak izhar halqi macam mana, ustaz ni nak kenal izhar halqi. Puan-puan boleh bertanya dengan ustaz dan ustaz boleh jawab. Jadi ingat, guru yang terbaik kita adalah manusia. Dan puan-puan, Nabi SAW ada guru tak? Ada. Rasulullah ada guru tak? Ada. Siapa guru Nabi? Jibril alaihissalam. Special lah pasal Rasulullah SAW. Dan para sahabat-sahabat Nabi ada tak gurunya? Siapakah guru kepada sahabat-sahabat Nabi? Sudah tentu Nabi SAW. Nabi itu siapa? Nabi itu adalah di kalangan manusia. Kita macam kita ni puan-puan. Jadi bila puan-puan belajar berguru, walaupun guru kita tu tinggi ke rendah ke lawa ke tak lawa, handsome tak handsome, tetapi dia adalah guru, maka sebenarnya kita adalah mengikut sunnah Nabi SAW. Dapat pahala, banyaknya pahala. Tadi Ustaz Kabur baca Quran dia dapat pahala. Pergi ke sini pun dapat pahala. Puan-puan niat datang sini pun dapat pahala. Banyak pahala kita. Itu sebab para ulama mengatakan orang yang cinta, rajin baca Quran, sebenarnya kata ulama dia adalah hartawan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya raya kita di sisi Allah, tapi dengan syarat kena istiqamah. Jangan sekejap ada, kejap tak ada, macam biskut. Jadi puan-puan kena ada sentiasalah berguru dengan ustaz. Melainkan kalau puan-puan ada urusan penting, tak apalah, puan-puan pergilah mana-mana. Puan-puan ada appointment doktor ke, ada urusan penting nak bawa suami pergi jumpa doktor dan sebagainya, pergilah, tak apa. Tapi selepas tu, seminggu lepas tu ataupun 2 minggu lepas tu datang balik ke kelas kita, ya. Dan puan-puan, saya tak mampu nak mengajar setiap hari tau. Sebab apa? Kelas saya di sini ada 6. Saya ada 6 kelas di sini. Jadi puan-puan, saya tak ada masa yang cukup untuk nak mengajar puan-puan setiap hari. Saya kalau ikutkan nak ajar setiap hari, biar cepat sikit pandai. Tapi puan-puan, masa tidak mengizinkan. Jadi saya hanya boleh mengajar seminggu sekali setiap hari Isnin. Tapi saya yakin, berdasarkan pengalaman saya mengajar Quran, walaupun hanya seminggu sekali, kalau puan-puan follow, ikut kelas ustaz, tak banyak sikit dapat ilmu. InsyaAllah. Puan-puan, kan Allah tu bersifat maha pengasih penyayang. Allah tengok kesusahan kita belajar kan. Puan-puan, insya-Allah Allah akan bagi ilmu pada kita. Dengan syarat kita kena sentiasa istiqamah dalam belajar. Puan-puan, maknanya puan-puan belajar semester ni, untuk satu semester ni setahun, lebih kurang tak sampai setahun pun, lebih kurang 8, 9, 10 bulan. Kemudian lepas bulan 3 tahun depan, bulan 4, bulan 5 tau. Bulan 4 biasanya Ramadan, bulan 5 biasanya Syawal. Itu adalah namanya cuti semester. Kita ada cuti semester kan? Maknanya macam universiti lah kita ni. Jadi kalau anak cucu tanya, mak kenapa tak pergi belajar? Biasa setiap hari Senin mak pergi belajar. Jawablah, cuti semester. Mesti terkejut anak cucu perempuan. Masa gila mak saya ni belajar universiti pula. Sebenarnya saya buat begitu supaya mudah perempuan nak merancang perjalanan perempuan, merancang kehidupan perempuan senang. Dan saya pun sebagai seorang guru, dan saya pun ada anak-anak saya, senang saya nak merancang. Bulan Syawal, bulan Ramadan cuti, kita khususkan untuk beribadah bulan Ramadan. Bulan Syawal mungkin kita nak berhari dan sebagainya. Jadi biasanya setiap tahun 2 bulan ini cuti. Dan semester yang baru akan dibuka pada selepas bulan Syawal, biasanya bulan Jun. Maknanya kalau puan-puan belajar semester ni tahun ni, bulan Jun sampai kepada bulan Mac tahun depan, maknanya bulan April, bulan Mei cuti, bulan Jun 2024 masuk balik ke kelas kita untuk naik tahap yang keberapa? Sekarang ni tahap berapa je? Tahap 1. Kiranya kalau sekolah rendah kita nak jajah 1 lah perempuan. Kalau sekolah menengah tingkatan 1 baru kita hari ni. Puan-puan yakin tak puan-puan dapat masuk ke tingkatan 4 ataupun darjah 4? InsyaAllah. Kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 tahun satu perjalanan yang lama bagi mereka yang merasakan bahawa dia merasakan boring lah belajar Quran dan sebagainya, dia akan rasa lama lah. Tapi bagi kita yang seronok dengan Quran, kita akan rasa Allah sekejapnya belajar dengan ustaz, dia dah habis dah 4 tahun. Puan-puan yakinlah,
InsyaAllah 4 tahun bukan mengambil masa yang lama. Jadi setiap pelajar yang selesai 4 tahun 4 semester dengan Ustaz akan anugerahkan sijil pengajian Al-Quran dan Tajwid pada majlis graduasi. Kita ada majlis convocation puan-puan. Baru-baru ni saya buat, majlis graduasi yang ke-10. Puan-puan, anak murid saya hari atau petang ni terimalah sijil dengan saya. Alhamdulillah. Ada yang hibur, perempuan terharu, ya Allah. Menangis pun ada depan saya, ya Allah. Pasal apa sedih, terharu. 4 tahun belajar dapatlah satu sijil daripada guru. Bukan kita nak bangga dengan sijil tu, tidak. Kita nak, saya bagi sijil tu supaya puan-puan nak menghargai pengorbanan puan-puan belajar dengan Ustaz 4 tahun. Bukan di sekejap puan-puan, ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan puan-puan ni belajar dengan Ustaz 4 tahun tau sekurang-kurangnya. Lepas 4 tahun belajar, puan-puan saya offer untuk masuk ke kelas talaqi dan musyafahah. Dan di situ nanti puan-puan akan cuba pula khatam Al-Quran dengan Ustaz. Kita baca Quran sampai khatam. Kalau puan-puan mampu, saya cabar tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan kita doa mudah-mudahan saya panjang umur, tuan-tuan puan-puan semua panjang umur. Maka insya-Allah kita boleh buat kelas tersebut. Okey, untuk hari ini kita nak cerita tentang apa? Saya yakin puan-puan semua ada tentang mengenai dengan buku tajuk Ustaz ni, semua ada belaka. Semua ada ke? Mari kita berkenalan sekejap dengan buku ni. Okey, cuba puan-puan tengok muka surat yang pertama tadi ada apa? Kita ada doa. Doa kita dah baca tadi, dan harap-harap pada rumah nanti puan-puan bacalah 2-3 kali doa ni. Nanti minggu depan lancarlah bacaan kita, insya-Allah. Kemudian muka surat yang kedua, Roman 3 Roman tu, puan-puan nampak tak ada Asmaul Husna. Kemudian ada selawat kat Rasulullah. Puan-puan, kalau puan-puan tak ada ke mana, puan-puan tak buat kerja apa tu, bukalah muka surat 2-3 Roman tu kan, puan-puan bacalah Asmaul Husna. Bacalah selawat kata Nabi kita. Mudah-mudahan Allah bagi ganjaran pahala yang besar, ya. Puan-puan, insya-Allah ada masa akan datang kita baca ni nanti, ya, insya-Allah. Kemudian muka surat yang ke-5, 4 Roman. 4 Roman, puan-puan nampak tak? Doa penutup majlis ilmu. Ini namanya tasbih kafarah. Sebut tasbih kafarah. Apa benda ni Ustaz tasbih kafarah, puan-puan? Ini merupakan doa yang selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika Nabi nak beredar daripada majlis ilmu. Puan-puan tahu tak, ada satu kisah dulu pernah disebut dalam satu hadis, kata para sahabat, mereka tidak pernah tidak melihat Nabi membaca doa ini ketika meninggalkan satu majlis. Pernah Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata apa? Kalau kita membaca doa ni, maka kita akan dihindarkan daripada segala dosa sewaktu berada dalam majlis ilmu. Puan-puan tahu tak? Ketika majlis ilmu ni kita boleh berdosa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dosa macam mana? Ustaz tak faham, Ustaz. Puan-puan, kadang kita ni suka mengumpat. Tengok pakai baju Ustaz semacam dia hari ni, kita dah mengumpat. Ustaz ni pelik lah, baju macam belah-belah macam ni. Kita nampak kawan kita tudung tak? Tudung. Oh, macam tak kena tudungnya Ustaz. Maka puan-puan, itu namanya dosa mengumpat. Ataupun puan-puan tak dengar betul-betul kuliah Ustaz. Puan-puan mengata Ustaz, apalah Ustaz ni menjerit-jerit, menyanyikan suara dan sebagainya, kecil hati saya dan sebagainya. Puan-puan mengumpat Ustaz, mengata Ustaz, contoh saja. Maka itu juga merupakan dosa ketika dalam majlis ilmu. Jadi puan-puan, doa ni dibaca supaya menghindarkan, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita ketika berada dalam majlis ilmu. Ataupun puan-puan mungkin tak buat kerja rumah yang Ustaz suruh. Mana tahu Ustaz suruh buat muka surat 1 dan 2 contoh. Maka sampai minggu depan tak buat, minggu satu lagi pun tak buat, sampai sudah tak buat latihan. Maka puan-puan, Ustaz pun kecil hati, apalah puan ni tak menghargai apa yang saya bagi pada buku latihan tersebut. Jadi Ustaz terasa hati sedikit puan-puan. Maka itu juga menandakan dosa kepada kita. Maka mari sama-sama kita baca doa ni, boleh tak? Cuba Ustaz ajar kita baca doa ni sama-sama. Saat lagi kita baca bila kita nak balik daripada kelas kita nanti, ya. Kita tutup kelas kita. Cuba ikut Ustaz, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa maknanya? Maha suci ya Allah, dan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon keampunan dan bertaubat kepadamu. Nampak tak?
Kita sebut tadi astaghfiruka, maksudnya aku memohon keampunan. Maknanya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar dosa ketika dalam kelas. Dosa-dosa kita yang di luar kelas ni banyak puan, macam-macam. Dosa pada keluarga, dosa pada suami, dosa pada isteri, dosa pada anak cucu, dosa pada mak ayah kita. Allahu Akbar, banyak dosa-dosa kita puan. Jadi dengan membaca doa ini mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu macam biasalah kebanyakan ustaz-ustaz sebelum kita mengakhiri kuliah kita baca dengan surah Wal Asri untuk mengingatkan kita tentang masa. Mudah-mudahan siapa yang hadir dalam majlis ilmu, maka puan-puan kita adalah orang yang menghargai, yang tidak rugi dengan masa. Maka surah ini dibaca ketika sebelum kita balik daripada kuliah. Baik, puan-puan, muka surat yang pertama, isi kandungan. Puan-puan nampak tak tajuk-tajuk yang Ustaz tulis kat situ? Okey, kita mulakan dengan tahap 1. Ni semesta ni kita nak belajar ni. Hari ni dah start dah belajar tahap 1. Puan-puan, dalam tajuk tahap 1, puan-puan kena belajar berapa bab dengan ustaz? Berapa bab tu? Tak payah tengok sebelah, tengok depan tu je. Puan-puan, ada berapa bab tu? Ada 5 bab. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Puan-puan ikut ustaz boleh? Kita sebutkan 5 bab yang kita akan belajar start daripada hari ini. Yang pertama, bab 1, hukum nun mati dan tanwin. Sebut. Hukum nun mati dan tanwin. Bab 2, hukum mim mati. Bab 3, hukum wajibul ghunnah. Bab 4, hukum alif lam. Bab 5, hukum qalqalah. Persoalannya, puan-puan pernah ke belajar hukum-hukum ni? Jawab dia, pernah ke belajar? Macam tak kau bila ni jawabnya? Jawabnya pernah. Bila pernah tu? Ada dulu pelajar jawab, ustaz, kali terakhir saya belajar hukum-hukum ni 30 tahun yang lalu. Lama ni puan. Persoalannya 30 tahun dia ingat ke tidak lagi hukum-hukum ni puan? Okey, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan puan, saya yakin kita semua pernah belajar hukum ni satu ketika dulu, waktu kecil-kecil dulu. Bila kita masuk belajar muqaddam, dalam muqaddam kita dah diajar dah hukum qalqalah, hukum mati dan tanwin, sikit-sikit lah belajar masa tu. Ingat tak? Lepas tu kita masuk Al-Quran, betul? Diajar oleh tok-tok guru kita. Jadi puan-puan, tolong jangan lupa jasa tok-tok guru kita yang dulu masa kecil-kecil dulu dia ajar kita pakai rotan dan sebagainya, marah kat kita. Puan-puan, kerana mereka lah kita mengenal kepada Quran. Tetapi al-maklum lah, oleh kerana dah lama kita tinggal, jadi benda-benda ni kita lupa, kita ingat. Kita lupa selalu, kita ingat selalu. Lupa selalu, puan-puan. Sekali-sekala je ingat. Kalau Ustaz tanya soalan lagi, apa hukum ni, mungkin ada yang boleh jawab, mungkin jawab slow-slow, mungkin jawab dalam hati, mungkin tak tahu jawapan langsung. Jadi tuan-tuan puan-puan, tujuan tuan-tuan puan-puan datang ke kelas Ustaz pada hari ini tak lain tak bukan saya nak bagi tuan-tuan ingat balik ke semua bab-bab yang Ustaz sebut tadi. Dan puan-puan ingatlah, siapa yang memahami kelima-lima bab ini merupakan basic kepada hukum tajwid. Puan-puan jangan perasan, Ustaz saya tahu hukum tajwid itu apa Ustaz. Puan-puan jangan perasan. Pasal apa? Minta maaf tuan-tuan. Sebab apa? Kalau Ustaz tanya nun mati jumpa tak, apa hukum? Nun mati jumpa alif, apa hukum? Nun mati jumpa ba, apa hukum? Kalau kita teragak-agak dia ajar hukum, maknanya kita perasan tahu hukum, kita perasan tajwid, sedangkan kita tak tahu apa dia tajwid. Jadi saya nak ajar pada tuan-tuan satu persatu apa yang dikatakan nun mati dan tanwin, apa dikatakan mim mati, dan berikutnya sampailah pada hukum qalqalah. Tapi puan-puan, Ustaz tak akan ajar dalam waktu yang sama. Maksud Ustaz tidak akan ajar dalam waktu yang singkat. Puan-puan mengambil masa, minggu demi minggu, puan-puan kena datang, kena dengar Ustaz mengajar. Dan biasanya saya mengajar tak akan banyak hukum. Paling banyak pun 2 hukum, paling banyak. Paling sikit 1 lah hukum tadi Ustaz akan ajar. Dan puan-puan, lepas kita belajar ke semua-semua bab ni, biasanya Ustaz akan bagi latihan dalam buku warna merun. Itu sebab puan-puan kena ada buku ni. Nanti puan-puan buat latihan. Puan-puan sanggup ke buat latihan? Puan-puan sanggup ke tidak buat latihan Ustaz ni? Tak menjawab macam tak sanggup dia perempuan ni. Jawablah sanggup ataupun insya-Allah. Ya, Ustaz insya-Allah, tapi tak janjilah Ustaz. Ya, saya ni busy Ustaz. Saya ke sana sini pergi overseas dan sebagainya. Tak boleh nak macam mana dah anak murid saya begitu, maka saya kena redhalah. Ya. Tapi kalau boleh, puan-puan busy macam mana pun puan-puan buatlah latihan ya. Walaupun 1 muka, 2 muka buat. Ustaz, saya busy sungguh-sungguh, memang tak boleh nak buat di rumah. Macam mana Ustaz? Dengar balik-balik. Siapa yang tak boleh buat latihan ni di rumah, tak apa, jangan risau. Kita buat sama-sama berjemaah. Kita buat dalam kelas. Boleh insya-Allah. Asalkan kita buat latihan. Boleh puan-puan? InsyaAllah. Kenapa Ustaz bagi latihan?
semata-mata nak bagi tuan-tuan faham hukum tajwid. Kalau ustaz tak buat macam ni, sampai bila pun kita tak akan memahami hukum tajwid dan tak mampu nak mempraktikkan dalam bacaan, ya. Dan puan-puan tahu tak, lepas kita habis belajar hukum ni, setiap bab ni kita belajar, biasanya kita belajar satu hukum, dua hukum dan sebagainya, kita akan selang-selikan dengan bacaan Al-Quran. Dan bacaan Al-Quran puan-puan akan kita mulakan dengan surah Al-Baqarah. Bermula daripada Al-Fatihah masuk Al-Baqarah. Jadi puan-puan akan baca, mungkin tak sempat kita nak baca satu surah panjang. Surah Al-Baqarah surah yang paling panjang dalam Quran, 286 ayat. Kita akan baca beberapa ayat. Dan sambil-sambil kita baca tu, sambil-sambil tu kita lihat kepada hukum tajwid yang kita belajar saat tadi. Jadi setakat ni puan-puan faham, nampak tak bagaimana cara Ustaz mengajar? Maknanya kuliah kita ni terbagi pada dua sesi lah. Sesi yang pertama namanya teori, sesi yang kedua namanya praktikal. Jadi itulah kaedahnya. Dan puan-puan, sepanjang kita belajar teori dan praktikal, puan-puan bebas bertanya dengan ustaz berkenaan dengan hukum tajwid. Tolong jangan tanya ustaz masalah rumah tangga. Allah. Ada juga pelajaran yang bertanya tentang masalah rumah tangga dan sebagainya. Minta maaf, saya bukan ustaz yang boleh mengajar konseling dan sebagainya. Bukan, minta maaf ustaz. Puan-puan ni, saya hanya guru Al-Quran. Sedikit sebanyak nasihat tu bolehlah saya bagi nasihat. Tetapi dalam bab kekhususan rumah tangga tu, kita tanyalah pada Tok Imam, ketua imam kita dan sebagainya. Mereka lebih arif dalam urusan rumah tangga, ya. Kalau tapi kalau puan-puan tak nak tanya tentang hukum tajwid, insya-Allah mudah-mudahan saya boleh jawab, mudah-mudahan, ya. Jadi puan-puan tahu tak, 5 bab ni puan-puan akan belajar selama start daripada Jun sampai bulan Mac tahun hadapan. Dan puan-puan, sebelum saya bagi puan-puan cuti pada bulan April dan bulan Mei tahun depan, sebelum kita bercuti habis semester, biasanya ustaz buat sedikit ujian penilaian. Tapi jangan risau semuanya. Ujian yang ustaz buat namanya open book test. Open book test. Puan-puan dekat U dulu pernah tak kita buat open book test kan? Kita boleh tengok buku lah. Jadi puan-puan, sesiapa yang sanggup nak ambil ujian ustaz, dipersilakan. Dan hukum mengambil ujian saya sunat, tak wajib. Nak ambil, tak nak ambil pun tak apa. Tapi kalau tak ambil, dengar. Kalau tak ambil, nama puan-puan tak ada dalam rekod saya. Nanti bila habis semester 4, puan-puan tak ada nama kat rekod saya dan tak ada markah, bermakna puan-puan tak dapat sijil, tak dapat pengiktirafan daripada ustaz. Jadi kalau boleh ginilah puan-puan, ambillah ujian ustaz sama ada dalam kelas ataupun ustaz, boleh tak saya bawa ujian ustaz ni buat di rumah aja ustaz. Dekat rumah banyak jam, saya boleh rehat, boleh landing dan sebagainya, saya nak buat sendiri ustaz, boleh. Silakan, boleh bawa balik. Jadi gini puan-puan, nak menyedapkan cerita, nama apa yang ustaz buat ni test ujian. Nak sedapkan cerita lah. Tetapi sebenarnya lebih kepada latihan. Saya tahu puan-puan memang tak sanggup lagi nak ambil ujian dan sebagainya. Ustaz dah banyak ujian dulu dan kita dah ambil masa sekolah ni dan sebagainya. Tetapi percayalah, apa yang saya buat ni tak lain tak bukan semata-mata nak bagi ilmu pada tuan-tuan puan-puan. Kadang-kadang kita ni kalau tak diuji, tak dibagi latihan, kita buat relax ataupun kita buat tak tahu je kadang-kadang puan-puan dia. Jadi bila minggu depan bila ustaz tanya lagi tentang soalan tentang hukum tajwid, maka mungkin ada di kalangan kita yang langsung tak tahu jawab. Sebab apa? Tidak ada latihan, tidak ada ujian. Jadi saya harap ginilah puan-puan. Oleh kerana saya dah mengajar Quran lebih 30 tahun dan apa yang saya buat ni alhamdulillah setakat ini dah ramai, dah beribu dah pelajar-pelajar saya, alhamdulillah. Saya tak kata saya ni bagus, tidak. Tetapi sedikit sebanyak tu adalah pengisian pada setiap pelajar. Ada pelajar mengadu ustaz, daripada mula-mula belajar, dulu saya tak tahu apa-apa ustaz. Saya bermula pada zero. Bila masuk kelas saya, alhamdulillah sedikit sebanyak nampak hukum tajwid apa yang ustaz ajar. Dan puan-puan, sebenarnya hukum tajwid ni tak susah kalau kita minat sungguh-sungguh pada dia. Dan dia ada cara, ada teknik tertentu untuk belajar ni. Antara yang saya fahamkan untuk mengajar tuan-tuan dan perempuan ni, mereka umum kita ni, kita tak boleh belajar hanya sekali dengar. Dia kena berulang kali, 2-3 kali baru kita faham. Ini yang saya praktikkan selama ini dalam kuliah ustaz. Maknanya minggu ni kalau puan-puan tak berapa faham apa yang ustaz ajar, minggu depan ada harapan dengar balik cerita ustaz. Tapi jangan pula tunggu minggu depan. Ustaz kalau macam tu minggu pertama saya tak datang, saya datang minggu kedua dengan minggu yang keempat lagi sebab ustaz akan ulang balik. Tak semestinya begitu puan-puan ya. Tapi biasanya saya akan buat begitu, tapi puan-puan jangan mengharapkan begitu. Kalau boleh tiap-tiap minggu datang kelas ustaz. Boleh? Ustaz, dalam kelas ustaz ni ada tak sesi soal jawab individu? Ada tak? Jawabnya tak ada. Ustaz, dalam kelas ustaz ni ada tak sesi baca Quran seorang-seorang? Jawabnya tak ada. Berdasarkan pengalaman saya,
bukan semua kita ni sanggup baca Quran individu. Bukan semua di kalangan kita ni sanggup kena soal jawab individu. Ada dulu pelajar, bila ustaz kata, tuan di belakang sana tolong baca surah ni, berapa tahu? Belum ustaz tunjuk lagi, dia dah bangun dah. Dia dah bangun, ustaz, saya tak boleh nak baca apa-apa ustaz, saya gementar. Berapa tahu apa yang terjadi pada pelajar berkenaan? Minggu depan dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan meninggal yang sebenar, meninggal bukan. Dia syahid awal. Terus tak datang kelas ustaz. Gara-gara ustaz nak tunjuk dia, nak suruh dia baca. Saya kata, tolong baca surah Fatihah. Suruh baca Fatihah je. Saya nak dengar. Jadi dia takut, agaknya gemuruh sangat. Jadi perempuan dia berhenti. Langsung tak belajar. Dalam hati saya, ya Allah Akbar. Ya, rugi. Pelajar berkenaan berhenti begitu saja sebab lepas tu dia tak belajar mana-mana lagi dah. Perempuan tak dapat guru lagi, tak dapat ustaz lagi. Maka perempuan rugilah hidupnya sebab tidak berguru. Jadi ginilah perempuan. Apa yang ustaz buat, sama ada ustaz buat ujian ke apa ke, perempuan jangan risau ya, perempuan follow aja. Dan perempuan biasanya dalam kelas ustaz, kalau ada sesi soal jawab, biasanya ustaz soal, ustaz biasanya ustaz soal, ustaz jawab. Perempuan jangan risau, perempuan tak payah jawab lah. Tapi kalau mampu jawab, jawab lah. Jangan bagi ustaz selalu jawab soalan tersebut. Kalau ada yang perempuan mampu jawab, jawab. Boleh? Gitulah. Dan ginilah, perempuan, saya bukan mengajar dekat universiti. Saya kena sedar, saya bukan mengajar di U. Kalau saya dulu mengajar di U, mungkin tuan-tuan perempuan, saya anggap kita buat secara formal dan sebagainya. Ginilah, untuk menjadikan kita ni minat kepada Quran, minat kepada tajwid, kita buat kelas kita ni jangan terlampau formal. Maknanya tuan-tuan perempuan, kita perempuan dulu saya pernah sebut dalam kuliah saya, umur saya 40 lebih, umur saya dekat 50. Ada pelajar kata, alah bayi cucu saya lah ustaz. Tak apalah, anggap saya sebagai cucu. Ataupun ada pelajar cakap, bayi anak saya lah ustaz, anak saya lagi tua pada ustaz. Maka anggap saya sebagai anak. Ginilah perempuan, jangan terlampau kita formal sangat dalam kelas kita ni. Kalau perempuan nak hubungi saya bila-bila masa, boleh hubungi saya pada nombor talian secara individu ya. 017. Perempuan nak WhatsApp saya bila-bila masa boleh. 017 3535 085. Ini nombor saya ya. Perempuan, jangan semua perkara kita WhatsApp melalui grup WhatsApp. Sebab apa? Mungkin mengganggu privasi orang lain. Jadi perempuan boleh hubungi saya secara personal, nak tanya tentang apa, nak bagi pandangan dan sebagainya, sila hubungi saya melalui nombor telefon 017 3535 085. Telefon saya dibuka 24 jam. Kecuali ketika saya mengajar, kemungkinan saya buat silent. Saya takkan angkat telefon waktu mengajar. Perempuan kena faham lah ya. Kalau perempuan nak telefon saya, nak hubungi saya sebelah petang lah, lepas solat asar, biasanya saya akan jawab panggilan selepas asar ataupun selepas pukul 3 ke atas ya. Okey, kalau malam pula kadang saya jawab, kadang-kadang tak jawab. Sebab apa? Saya merupakan imam di Surau Nurul Hidayah. Jadi kadang-kadang saya bertugas, akan tengah-tengah sembahyang, kita nak angkat telefon pun, nak berhenti sembahyang dan sebagainya. Jadi perempuan sedia maklumlah. Jadi perempuan WhatsApp saya ataupun hubungi saya pada waktu-waktu tertentu sekiranya ada masalah dalam memahami hukum tajwid Al-Quran. Okeylah tuan-tuan perempuan. Jadi tadi berbalik kepada buku tajwid ustaz, buku surat yang pertama, perempuan sebut berapa bab tadi? 5 bab kan? Lepas habis 5 bab, pelajar yang lulus dalam ujian ustaz akan masuk kepada tahap yang kedua pada semester depan. Tengok buku surat yang kedua, tahap 2 ada berapa bab? Ada 4 bab dan perempuan bacalah sendiri apa tajuk-tajuk babnya di situ. Kemudian tahap 3 ada berapa bab? 5. Kemudian last sekali tahap 4 ada berapa bab? Apalah 6 pula, 4 bab. Mana nota ringkas pun sekali pun menjadikan bab. Tidak ya. Sehingga sampai bab 18 saja. 15 sampai 18 bermakna 4 bab di situ. Ini bermakna selesailah pembelajaran perempuan selama 4 tahun, 4 semester dengan ustaz, melibatkan 18 bab. Perempuan banyak tak? 18 bab tu banyak ke tidak? Banyak lah ustaz. Mampu ke saya nak ambil 18 bab dengan ustaz? InsyaAllah. Kalau perempuan berdoa selalu pada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, berikanlah aku kesihatan yang baik ya Allah, berilah aku kebayaan, kesabaran untuk nak belajar, nak menuntut ilmu ya Allah. Mungkin ini adalah peluang aku yang terakhir ya Allah. Engkau berilah peluangku untuk belajar Quran hingga khatamnya hukum tajwid. Perempuan, cuba tanya diri masing-masing, berapa ramai di kalangan tuan-tuan perempuan yang hari ini sudah khatam tajwid? Saya rasa tak ramai. Mungkin kalau Ustaz tanya, berapa ramai di kalangan kita dah khatam Quran? Majoriti semua dah khatam Quran. Betul? Tapi khatam tajwid mungkin tak berapa ramai. Tuan-tuan dulu Allah tak bagi peluang pada kita. Ustaz, saya bukan tak belajar, hukum ni belajar.
Tapi baru setahun 2 belajar dah berpindah rumah Ustaz. Dah ikut suami, ikut isteri dan sebagainya, ikut anak. Puan-puan tak tentu arah kita belajar. Jadi sekarang ni saya nak puan-puan dibagi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puan-puan fokuskan kepada kuliah kita. Ustaz, walau apa pun yang berlaku kecuali maut ajal saja yang menghalang saya Ustaz, setiap hari Isnin saya akan pastikan datang ke kelas ini pukul 11 hingga 12.30 hari untuk mengikuti kuliah tajwid tahap yang pertama. Boleh puan? InsyaAllah. Minta maaf, saya bukan pakar motivasi ke apa tidak perempuan. Saya cover ni semata-mata berdasarkan pengalaman saya. Saya nak bagi semangat pada perempuan. Ini kadang-kadang ustaz bersemangat mengajar, tapi anak murid lesu je belajar. Perempuan, biarlah sama-sama kita bersemangat dan kita doa sama-sama. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita sama-sama dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebutkan, Nabi pernah kata apa tahu? Barang siapa yang mahir baca Quran akan ditempatkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para nabi dan rasul. Barang siapa yang kurang mahir baca Quran, kata Nabi, dia hanya dapat 2 pahala kebajikan ataupun kebaikan. Jadi puan-puan, kita nak akhirat kita adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni yang kita dapat. Jadi doalah sama-sama, mudah-mudahan kita semua bersatu berkumpul dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, hari ni kita nak belajar apa? Dengar molek-molek. Ustaz dah nak belajar dah hari ni. Hari ni kita nak ajar tentang muka surat yang ke-6 terlebih dahulu. Tapi sebelum tu, puan-puan, muka surat 5 kita ada surah Al-Fatihah. Jadi saya nak ingatkan, buku tajwid ustaz ni jangan letak merata. Sebab ada ayat Al-Quran. Bukan apa, ustaz khawatir takut-takut terduduk, tertinggi, puan-puan letak dalam beg kan, beg tu letak bawah tangga. Tangga tu tempat kita lalu pijak dan sebagainya. Kadang-kadang kita terpijak ataupun terduduk dan sebagainya. Berhati-hati puan-puan ya, ustaz pesan, buku ni letak di tempat yang tinggi, yang tidak boleh dicapai oleh anak cucu kita. Takut budak-budak dikoyaknya muka surat ni, dibuat kapal terbang dan sebagainya. Puan-puan jadi berdosa pada kita. Jadi puan-puan berhati-hati jaga ya. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama sekali kita akan pelajari, kita akan baca. Sekejap lagi kita akan dengarkan bacaan surah Al-Fatihah. Tapi sebelum tu, puan-puan tahu tak tentang apa yang dikatakan dengan tajwid? Muka surat yang ke-6 buku tajwid ustaz. Okey, puan-puan, hari ini saya nak mulakan kuliah ustaz dengan kita mengenali apa sebenarnya tajwid. Puan-puan, kelas ustaz ni apa namanya kelas kita ni? Kelas pengajian Al-Quran dan tajwid tahap 1. Jadi anak cucu tanya, mak tadi mak pergi ke masjid belajar kelas tajwid, tajwid tu apa? Anak cucu tanya kita, puan-puan nak jawab apa? Ni ada harapan ustaz soal ustaz jawab ni. Puan-puan, jawapannya tu ada pada buku tajwid kita. Mari kita tengok apa makna tajwid dari segi bahasa. Cuba sebut. Memperelokkan sesuatu. Sebut sekali lagi. Memperelokkan sesuatu. Itu makna tajwid. Apa yang kita elokkan? Bacaan tu merujuk kepada apa? Huruf-huruf Al-Quran. Huruf-huruf Al-Quran itulah yang kita kena perelokkan sesuatu. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, sebut apa makna tajwid? Melafazkan setiap huruf dari makhrajnya yang betul, serta memenuhi haknya, yaitu sifat asli dan sifat yang mendatang padanya. Bapak tahu tak, ada satu hadis Nabi SAW pernah ditanya kepada Sayyidina Ali berkenaan dengan apa makna tajwid. Sayyidina Ali ni bukan sekadar sahabat Nabi, malahan menantu kepada Nabi SAW. Puan-puan, Sayyidina Ali ni dia belajar dan adik dengan Nabi tahu. Jadi ramailah para sahabat merujuk kepada Sayyidina Ali. Lalu ditanya kepada Ali, wahai Ali, apa makna tajwid? Puan-puan, jawapan tu tak ada kat sini. Saya hafal hadis tersebut. Puan-puan, Ali kata apa tahu? Tajwid itu merujuk kepada mengetahui tempat keluar sebutan huruf, iaitu makhraj huruf. Dan satu lagi kata Ali, mengetahui tempat berhenti. Jadi puan-puan, rupa-rupanya basic kepada tajwid 2 perkara. Yang pertama, makhraj huruf, sebut. Yang kedua, wakaf. Sebutlah, wakaf. Wakaf tu bahasa Arab, bahasa kita ni adalah tempat berhenti. Jadi puan-puan dah belajar ke makhraj huruf? Dengan saya belum, tapi dengan ustaz lain mungkin dah belajar.
Tapi Ustaz, itulah maklumnya Ustaz, dah 10 tahun, 15 tahun dah saya tinggal Ustaz, dah tak ingat dah apa dia makhraj huruf. Sat lagi Ustaz akan sentuh berkenaan dengan makhraj huruf sedikit ya, insya-Allah. Kemudian wakaf. Wakaf tadi apa makna tadi puan? Berhenti. Tempat berhenti. Puan pernah belajar tak tempat berhenti? Pernah, tapi dah lama tinggal lah Ustaz. Baik Ustaz ajar kami semula apa yang dikatakan tentang wakaf. Ya, saya akan ajar. Tapi kena ingat, wakaf nanti berada pada tajwid tahap yang ketiga. Semester 3 baru puan-puan belajar dengan Ustaz. Manakala makhraj huruf secara terperinci saya akan ajar pada tajwid tahap yang keempat, insya-Allah. Dan habis tu Ustaz, masa tajwid tahap 1 ni tak ada belajar ke makhraj huruf? Ada, tapi tidak sedetail mana. Sebab apa? Makhraj huruf ni adalah bab yang paling mencabar. Dan pengalaman saya lah dulu pernah mengajar makhraj huruf, ada pelajar mula-mula terseronok belajar. Lepas tu lama-lama dia dah pening dah. Sebab apa? Dia kata, Ustaz banyaknya makhraj huruf, kaedah-kaedah nak kena ingat Ustaz. Lalu perempuan apa yang terjadi pada pelajaran berkenaan? Syahid awal. Ataupun dalam bahasa yang mudah senang je. Biasanya Ustaz sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tak nampak ada pelajar berkenaan. Pasal apa? Dia kata susah belajar. Berdasarkan pengalaman saya begitu, maka saya tak ambil makhraj huruf tu sebagai topik dalam tajwid tahap 1. Sebab apa? Saya tak nak perempuan benda tu menjadi satu beban yang besar pada tuan-tuan perempuan. Walau bagaimanapun, makhraj huruf tetap saya sentuh dalam tajwid tahap yang pertama. Jadi perempuan, tapi sebelum kita belajar kepada makhraj huruf tu apa ya dalam bahasa kita? Makhraj huruf tu tempat keluar bunyi huruf. Contohnya, okey, kalau Ustaz sebut alif, perempuan, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, bunyinya A, I, U. Perempuan tahu tak nak bunyi huruf alif tu guna apa? Guna A pula. Anggota badan apa yang terlibat? Tak apalah, biar Ustaz soal, Ustaz jawab. Sebenarnya dalam tubuh badan kita ni tuan-tuan, kata ulama, bukan kata saya, kata ulama dalam kitab-kitab tajwid, terdapat 5 anggota utama makhraj huruf. Berapa puan? 5. Baik Ustaz tulis, aku tak tulis nanti lupa. Jadi perempuan, kena rajin-rajinlah menyalin, menulis apa yang saya tulis di whiteboard. Terdapat 5 anggota. 5 anggota utama makhraj huruf. Ini basic dulu ya. Bukan kita nak belajar detail sangat pun, tidak. Basic saja kepada apa yang dikatakan makhraj huruf. Dan ingat, kalau anak cucu tanya, "Mak, hari ni mak belajar apa?" Jawablah, belajar sikit-sikit. Ustaz Dino tadi cerita tentang makhraj huruf. Dan sekali lagi saya tanya puan, apa makna makhraj huruf tadi ni? Tempat keluar huruf. Ustaz tulis satu sini ya. Tempat keluar sebutan huruf ni. Tempat keluar sebutan huruf. Huruf apa? Huruf apa? Huruf hijaiyah ataupun huruf Al-Quran. Puan-puan mesti dah lulus mukadam ni. Kalau saya tanya confirm tak ada masalah. Puan-puan tahu tak berapa huruf-huruf Quran? Huruf alif bata ada berapa ji? 29 lagi. Dengar molek-molek. Dulu masa kita kecil-kecil, kita belajar mukadam dulu, ingat tak? Bahasa dulu mana ada Iqra, mukadam. Masa tu huruf Quran kita diajar 30 huruf je. Disebutlah alif, ba, ta, jim sampai dah huruf lam alif, hamzah, ya, lam alif pun disebut, hamzah pun disebut. Maka totalnya jumlah 30 huruf. Kemudian ada pula satu pendapat mengatakan huruf Quran tu sekadar 28. Kalau 28 huruf bermakna lam alif dengan huruf hamzah tidak diguna pakai. Bakinya tinggallah 28. Asalnya 30 tadi. Tolak lam alif dengan hamzah maka jadi 28. Pun betul juga. Ada pendapat ulama mengatakan begitu. Tetapi saya perhatikan dalam semua kitab-kitab tajwid mengatakan huruf-huruf hijaiyah sebenarnya 29. Berapa huruf je? 29 huruf. Kalau 29 huruf, ada satu huruf ni tak diguna pakai. Huruf apa? Lam alif. Lam alif tak diguna pakai sebab atas sebab lam alif sudah ada lam pada sebutannya. Lam alif dengan lam sama. Mana Ustaz tahu sama? Cuba kita eja. Lam di atas lam. Lam alif di atas sama tak bunyi? Samalah bunyinya. Apa yang tak sama? Panjang pendek. Yang ni pendek, yang ni panjang. Tak sama lah perempuan. Tapi bunyinya la. Tadi sama tak? Sama. Dia merujuk pada huruf yang sama. Maka majoriti ulama mengatakan huruf lam alif ni tak perlu ada dalam huruf-huruf hijaiyah sebab dah ada huruf lam. Maka jumlah huruf Quran totalnya berapa?
Tuan-tuan perempuan, ambillah jumlah ini. Jangan berbalaklah dalam bab. Sebenarnya bab ni menjadi sedikit perbezaan pendapat di kalangan ulama. Tetapi saya lebih suka mengambil huruf Quran ada 29. Saat lagi kita sebut ya, sebentar lagi. Jadi tuan-tuan perempuan, berbalik kepada makhraj huruf tadi, ya. Apa makna makhraj huruf? Tempat keluar sebutan huruf, ataupun ada setengah ulama kata tempat keluar bunyi huruf. Jadi rupa-rupanya bila sebut 5 anggota utama makhraj huruf kita ni, yang pertama ulama sebut apa tahu? Cuba sebut. Asy-syafatain. Asy-syafatain sebut. Asy-syafatain. Ni bahasa Arab je lah. Ikut Ustaz. Asy-syafatain. Okey, ada yang sebut asy-syafatain. Asy-syafatain sama ada perempuan. Yang penting perempuan kena tahu apa makna asy-syafatain. Asy-syafatain itu adalah bibir. Sebut bibir. Sekali lagi sebut asy-syafatain. Bibir. Yang kedua, yes, al-lisan sebut lidah. Sekali lagi sebut al-lisan lidah. Siapa tak kerti tulis Jawi tulislah Rumi perempuan, sebab Ustaz tulis Rumi sebelah kanan. Ikutlah mana-mana. Sebenarnya saya tidak fokuskan sangat kepada tulisan Jawi sebab bukan semua kita ni mahir Jawi ya. Jadi saya itu sebab saya lebih suka menulis Rumi sahaja. Tapi kalau nak tulis Jawi tak ada masalah. Perempuan dulu saya pernah mengajar, saya tulis Jawi berlaku, semua Jawi berlaku. Perempuan tahu habis masa pelajar menulis menyalin apa yang Ustaz tulis di whiteboard. Jadi masa situ terbuang perempuannya. Itu sebab tak kerti tulis Jawi, tulis Rumi lah. Sekali lagi dia ulang yang kedua, al-lisan lidah. Okey, yang ketiga al-halqa sebut. Al-halqa sebut. Al-halqa ini merujuk kepada halqum ataupun sebutlah kerongkong pun boleh juga. Sekali lagi, al-halqa apa dia? Halqum atau kerongkong. Tak faham halqum kerongkong, jawab je lah tekak. Habis kita tekak kita ni, tekak kita pun boleh juga disebut sebagai kerongkong ataupun halqum. Yang keempat, al-khayshum sebut. Sebut al-khayshum. Rongga hidung ataupun pangkal hidung pun boleh juga. Tahu rongga hidung? Rongga hidung tu maksudnya ruang kosong dalam hidung kita, bukan di luar, dalam hidung kita. Ulang sekali lagi puan, al-khayshum. Al-khayshum. Apa dia al-khayshum? Rongga hidung. Dan yang kelima, al-jawuf. Sebut. Al-jawuf maksudnya apa? Al-jawfi ataupun al-jawuf maksudnya rongga kerongkong dan mulut. Sebut al-jawuf, rongga kerongkong dan mulut. Nampaknya perempuan dah semakin letih kat situ. Tak apalah, nak buat macam mana perempuan sebutlah setakat mana yang mampu. Jadi kalau perempuan belajar dengan mana-mana ustaz, tak kisahlah ustaz tu keluar TV ke tak keluar TV dan sebagainya, perempuan inilah 5 anggota utama makhraj huruf kita. Diulang suara. Yang pertama asy-syafatan, bibir. Yang kedua al-lisan, lidah. Ketiga al-halqa, halqum atau kerongkong. Yang keempat al-khayshum, rongga hidung. Yang kelima al-jawuf, rongga kerongkong dan mulut. Apa tahu tak? Tadi kita kata huruf hijaiyah ada berapa? 29. Macam mana pecahannya? Setiap anggota ni berapa huruf ustaz? Okey, tengok balik-balik. Untuk asy-syafatan bibir mesti ada 4 huruf. Mesti melibatkan 4 huruf. Manakala al-lisan paling banyak. Dia ada 18 huruf. Al-halqa di kerongkong kita ni, tekak kita, kata ulama hanya ada 6 huruf. Kemudian al-khayshum, pangkal hidung, dia ada 2 huruf. Dan yang terakhir al-jawuf, dia ada 3 huruf.
Okey. Puan-puan, cuba totalkan 4 campur 18 campur 6 campur 2 campur 3 berapa? 29. Ustaz rasa macam lebih. Cuba kita mana boleh. 4 campur 18 22. Campur 6 28. Campur 2 30. Campur 3 33. Nanti kita jawab 29 ni kan. Puan-puan, ini jawapannya 33 huruf. Ustaz, tadi kan Ustaz sebut 29 huruf. Kenapa tiba-tiba 33 huruf? Saat lagi Ustaz kata. Tapi sebelum tu, puan-puan kena tahu, setiap huruf-huruf ini ataupun setiap anggota ini mengandungi kaedah ataupun cara, ada teknik-teknik menyebut hurufnya. Okey, untuk asyafatan dia ada sebanyak 2 kaedah. Dia ada berapa kaedah? 2 kaedah. Apa makna kaedah? Kaedah ni cara, teknik nak menyebut huruf. Nanti kita belajar sikit demi sikit ya, insya-Allah. Kemudian untuk al-lisan ataupun lidah ada 18 huruf melibatkan berapa kaedah? 10 kaedah. Dia ada banyak, ada 10 kaedah. Kemudian al-halqah, kerongkong, dia ada 3 kaedah. Kemudian rongga hidung ataupun al-khayshum, dia hanya ada 1 kaedah. Dan yang terakhir al-jawf, ada 1 kaedah. Jadi dekat sini puan nampak tak? Ada berapa total kaedah di sini? 2 campur 10 12 campur 3 15 16 17 kaedah. Puan, inilah yang menyebabkan ramai pelajar tak faham tentang makhraj huruf sebab kaedah ni banyak. Mula-mula 1 tu nampak lagi, masuk 2 nampak lagi, masuk ketiga ke atas terus tak nampak apa-apa. Puan-puan, Allahu Akbar. Itu sebab pengalaman saya lah mengajar Quran. Puan-puan, inilah yang menjadi penghalang kepada para pelajar nak memahami sebab dia banyak sangat sampai 17. Ustaz tak ada diskaun ke? No discount. Belajar ni tak ada diskaun. Kalau ulama kata 17 kaedah, 33 huruf kena belajar. 17 dengan 33. Jadi puan-puan jangan risau. Ustaz tak akan ajar semua ni dalam tajuk tahap 1. Nanti kita belajar detail masa tajuk tahap 4 akan datang 4 tahun lagi, lambat lagi lah puan-puan ya. Jadi buat masa ni tajuk tahap 1 ni Ustaz bagi yang ringan-ringan ni. Saat lagi kita akan tengok huruf-huruf hijaiyah. Saat lagi ya. Dan kita nak kaitkan dengan anggota-anggota badan yang terlibat dengannya. Jadi berbalik kepada persoalan 33 huruf tadi. Kenapa 33 huruf? Sedangkan tadi Ustaz sebut huruf hijaiyah ada 29. Kata ulama, daripada 33 huruf ni nanti terdapat 4 huruf. Terdapat 4 huruf yang menggunakan 2 anggota. 2 anggota makhraj. Terdapat 4 huruf sebut. Terdapat 4 huruf yang menggunakan 2 anggota makhraj. Oh, rupanya daripada 29 huruf Quran tu ataupun daripada 33 huruf Quran ni jumlah 33, ada 4 huruf ni dia gunakan 2 anggota. Apakah hurufnya? Antaranya ya, waw, mim, nun. 4 huruf ni. Cuba sebut. Ya, waw, mim, nun. Sebut. Ya, waw, mim, nun. Okey, saya ambil yang simple dulu ya. Kita tak payah kaji mendalam. Sebagai contoh huruf mim. Ya, waw, mim, nun. Kita ambil mim dengan nun. Puan-puan tahu tak nak sebut mim macam mana? Nak sebut mim, okey, ni kaedah cara nak mengetahui. Ya, saya baca ni. Cara ataupun kaedah mengetahui tempat keluar sebutan huruf. Jadi kalau Ustaz tanya bagaimana kita nak tahu punca huruf tersebut? Puan-puan, dia ada cara dia. Ada 3 cara. Yang pertama, letakkan baris. Kalau puan-puan nak tahu sebutan huruf tu bunyi ikut mana, sama ada asyafatan, al-lisan ke al-harf dan sebagainya ni, puan-puan pertama kata ulama kamu boleh letak baris pada dia. Ya. Contohnya kita nak sebut huruf alif.
Macam mana nak sebut alif kalau letak baris? A, I, U. Sebut? A, I, U. Rasa-rasanya keluar ikut mana? Kita nganggur mulut tadi kan? A. Dia ikut ni. Ni. Al-Jawf. Nanti kita belajar lah. Nanti insyaAllah akan ada kita belajar. Tapi secara basicnya macam tu. Ya? Kalau ba macam mana? Ba, bi, bu. Dia guna apa tadi? Bibir. Bibir termasuk mana? Asyafatani. Kat sini Ustaz tak senaraikan hurufnya sebab panjang lebar ceritanya. Jadi secara basicnya, kata ulama, kalau nak tahu sebutan huruf tu ikut mana, sebutan huruf makhrajnya di mana, pertama kamu letakkan baris pada dia. Yang kedua, boleh juga kamu letakkan tanda mati, sukun. Letakkan tanda mati. Kalau alif tadi contohnya macam mana? A, I, U tadi kan? A, I, U. Kalau ini, kalau tanda mati macam mana pada alif? Tanda mati macam mana pada alif? Ba, ta, sa. Barulah alif itu berbunyi. Cuba ikut Ustaz. Ba, ta, sa. Ada bunyi A tak kat hujung ni? A tadi bunyi kat mana? Dalam rongga mulut. Sama kalau kita sebut dia A, I, U. Sama je. Ini kata ulama, teknik cara untuk mengetahui tempat keluar sebutan huruf. Yang pertama letak baris, yang kedua letak mati pada dia. Kalau ba macam mana? Ba mati. Ba mati macam mana? Tak apa dia usah jawab. Ustaz faham. Ustaz faham masalah perempuan. Kalau nak tunggu jawapan perempuan tadi, rasa saya sampai pukul 1 tak dapat jawapan tu. Okey, dengar ni. Dengar ni. Kalau ba mati macam ni ikut Ustaz, apa? Iba. Uba. Dia guna apa tu? Bibir. Bibir tu apa? Asyafata. Sama tak macam kalau dia berbaris? Sama je. Ba, bi, bu, aba, iba, uba. Sama je. Dia gunakan di bibir. Ini teknik yang kedua. Sekali lagi, kalau Ustaz sebut mana-mana huruf, puan-puan tolong letak baris ataupun matikan dia. Ataupun yang ketiga, kata ulama, letakkan sabdu. Tanda sabdu ataupun syiddah. Boleh juga. Macam mana? Okey, alif dalam Quran tak ada sabdu. Bapa jangan sebut ada sabdu. Tak ada dalam Quran. Bapa takkan jumpa. Kalau bapa jumpa, cari cetaklah Quran tersebut. Yang ada sabdu start daripada huruf ba. Huruf ba ada sabdu. Contohnya begini. Okey, cuba ikut Ustaz. Abba. Ibba. Ubba. Sama tak dia guna bibir? Sama tak dia guna bibir tadi? Samalah. Sama ada bersatu ke mati ke berbaris ke, sama je. Jadi apa jua huruf-huruf Quran, puan-puan nak tahu bagaimana tempat keluar bunyi hurufnya, puan-puan try lah. Cubalah baris pada dia, ataupun letakkan mati pada dia, atau letak sabdu pada dia. Tapi kan, majoriti ulama mengatakan, kalau kamu nak tahu betul-betul tempat keluar bunyi huruf, sesuatu huruf itu, kamu letakkan mati pada dia. Maka kamu akan nampak lebih jelas. Berbanding kalau kamu letakkan baris pada dia. Letak mati ataupun letak sabdu. Jadi sekali lagi, kalau boleh, puan-puan cuba letak tanda mati atau sabdu pada dia. Maka jelaslah dia punya makhraj huruf. Okey, jadi berbalik kepada soalan ini tadi. Ada berapa jumlah huruf Quran tadi? 33. Tapi sebenarnya huruf Quran ada 29 saja. Rupa-rupanya terdapat 4 huruf yang menggunakan 2 anggota makhraj. Apakah 4 huruf tersebut? 4 huruf tersebut adalah ya, waw, mim, nun. Okey. Mari kita tes mim dengan nun. Cuba sebut mim yang mati. Mim yang mati. Am. In. Ada pelajar yang tengah mencari idea. Mana mim mati? Beginilah kalau mim mati, kalau kita eja, alif mim mati di atas am, alif mim mati bawah, alif mim mati depan, sambung. So, lulus mukadam. Alhamdulillah. Tak dulu. Bapa kadang-kadang suspend. Itu ni lulus. Tidak lulus mukadam. Lulus mukadam kita. Alhamdulillah. Jadi, puan-puan, bila sebut am, im, tadi, puan-puan perasan tak dia guna apa? Bibir. Yes. Dengan? Ada bunyi sengam tadi. Maknanya huruf mim, dia menggunakan 2 anggota. Dia guna bibir, dia guna al-khayshum. Bibir apa? Asyafatan. Al-khayshum, rongga hidung. Nampak tak 2 anggota digunakan?
Cuba nun pula. Cuba sebut nun yang mati. An, in, un. Pandai. Kalau nun sabdu, sudah. Nun sabdu. Sebab pintu kau lah. Pintu kau lah. Ba daripada nun. Anna sebut. Inna sebut. Unna sebut. Alhamdulillah. Puan-puan, kalau puan-puan tak kenal huruf, puan-puan saya suruhkan masuklah ke kelas Iqra. Tapi kalau Iqra saya tak buat tahu. Dulu pernah saya buat, tapi tak dapat sambutan. Mula-mula 10 orang, dah tinggal 4 orang. 4 orang saya kata tutup je lagi. Saya kata tak mampu kita nak menanggung sewa dewan dan sebagainya. Jadi puan-puan tutuplah kita. Allahu Akbar. Tapi tak apa. Yang penting nun tadi, bila puan-puan sebut anna, inna, unna, apa yang kita gunakan? Pangkal hidung ada bunyi sengau kan? Satu lagi dia guna hujung lidah. Dia guna 2 anggota. Jadi begitu juga dengan dia dengan waw. Kalau dikaji dia guna 2 anggota. Jadi bila 33 tolak 4 huruf ni, maka makinnya berapa? 29 huruf. Itulah jumlah huruf-huruf Quran yang sebenar. Dan kalau perempuan nak tahu lebih detail apa yang Ustaz cerita ni, belajarlah daripada start hari ini sampailah kepada penghujung yang tahap 4. InsyaAllah perempuan akan dapat apa yang Ustaz kabarkan pada hari ini. Perempuan belajar Quran ni jangan perempuan letakkan, Ustaz saya nak belajar dengan Ustaz setahun je Ustaz, lepas tu saya tak nak belajar lagi dah. Janganlah perempuan. Sebab apa? Nabi SAW belajar Quran berapa lama? 23 tahun. Lama-lamanya 23 tahun. Sebagaimana jumlah ataupun lamanya ayat Quran itu turun kepada Nabi, maka dikabarkan Nabi belajar Quran selama 23 tahun. Perempuan belajar Quran dengan Ustaz baru berapa lama? 4. Baru tak sampai 1 jam dengan Ustaz. Tak lama lagi perempuan. Jadi perempuan jauh tak beza kita dengan Rasulullah. Jauh lagi perempuan. Malulah. Macam mana kita tak bersama dengan Nabi? Kalau 1 jam setengah ataupun setahun, sebulan, perempuan tak mampu bersama dengan seorang ustaz. Sedangkan Nabi sanggup meletakkan hayat baginda 23 tahun belajar Quran. Jadi kalau nak duduk sama-sama dengan Nabi, perempuan kena cuba letakkan sepanjang hayat kita belajarlah Quran. Dan hayat kita pun tak tahu. Entah tahun depan, tahun satu lagi, 2 tahun akan datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya? Tapi kita doalah perempuan, mudah-mudahan kalau kita sentiasa belajar, Allah sentiasa akan berikan nikmat panjang umur pada kita, insya-Allah. Amin. Puan-puan, satu lagi yang mencabar dalam bab makhraj huruf ni, apa tahu? Ni, kaedah. Dia ada cara-cara dia, teknik dia. Teknik nak menyebut huruf tu banyak, 17. Jadi semua ni, puan-puan akan belajar dari masa ke semasa dengan ustaz. Dan saya tak boleh nak cerita satu persatu sekarang, sebab ambil masa yang lama. Apapun, hari ni puan-puan dapat tak satu ilmu bahawa untuk mengetahui kaedah tempat keluar sebutan huruf itu, pertama ulama kata apa? Letakkan baris. Yang kedua letak apa? Tanda mati. Yang ketiga letak apa? Satu pada. Jadi insya-Allah puan-puan akan dapat mengetahui tentang tempat keluar sebutan huruf. Okey, puan-puan, cuba tengok buku tajuk ustaz sebentar. Muka surat 6 tadi ustaz nak baca satu perenggan lagi. Satu lagi tajuk ni. Hukum mempelajari tajwid. Puan-puan, kita duk belajar tajwid tadi dah tahu apa maknanya. Maknanya basic kepada tajwid adalah makhraj huruf dan juga tempat berhenti. Tapi tempat berhenti ustaz tak sentuh lagi ya. Tapi makhraj huruf tadi sedikit sebanyak puan-puan dapat gambaran asas kepada apa yang dikatakan sebut makhraj huruf ya. Jadi hukum belajar tajwid ni apa tahu? Kata ulama, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sebut Fardu kifayah. manakala membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Puan-puan, sebenarnya ada 3 perkara, 3 poin yang puan-puan kena faham sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hukum baca Quran. Siapa boleh jawab? Hukum baca Quran. Sudah. Selama ni hukum baca Quran apa puan-puan? Sunat. Sunat lah perempuan. Allahu Akbar. Sunat itu maknanya digalakkan. Betul? Maksudnya buat dapat pahala tinggal dosa. Tinggal tak dapat dosa. Beginilah, buat dapat pahala tinggal tidak berdosa. Maknanya buat digalakkan tu buat dapat pahala, tapi kalau tak buat, perempuan tidaklah berdosa padanya. Tapi kan kalau sepanjang hayat kita tak baca Quran, rugi tak? Rugilah. Pasal apa? Quran hanya diturunkan kepada umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umat Rasulullah? Kita lah berbuat. Umat lain nanti di hari akhirat mereka semua jealous dengan kita berbuat. Pasal kita dapat Quran untuk pasal apa kita setiap kali baca Quran, tengok Quran, pegang Quran, semua dapat pahala belaka. Umat-umat lain mana ada Quran? Umat-umat lain kitab yang lain tak sama dengan tarafnya kitab Al-Quran. Jadi apa beruntunglah kita. Jadi kata ulama, sekali lagi saya ulang, tolong catat, mungkin soalan ini akan keluar dalam latihan ataupun dalam ujian tuan-tuan nanti. Okey, hukum baca Quran sunat. Tetapi ingat, nak membacanya dengan bertajwid adalah wajib ataupun fardu ain tu dalam buku ustaz dah ada. Sekali lagi saya ulang. Hukum baca Quran sunat. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid adalah fardu ain ataupun wajib. Bagaimana wajib ustaz? Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Puan-puan, apa maknanya? Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwid. Jadi itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi saya ulang, hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah wajib. Siapa yang tinggal, ustaz tak kisahlah ustaz saya sebut apa ustaz, puan-puan maka berdosalah pada kita. Dan satu lagi hukum yang ketiga, nak membaca Al-Quran dengan tajwid kena belajar apa? Belajarlah tajwid. Apakah hukum belajar tajwid? Apalah wajib pula? Ustaz khabar kat sini fardu kifayah. Puan-puan, tak balik rumah lagi dah salah jawab ni aku cerita. Puan-puan, fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Sudah. Biasa Ustaz tunjuk orang macam ni. Apa makna fardu kifayah? Puan-puan jangan risau, Ustaz tak otak tu. Tak tunjuk aja. Puan-puan, fardu kifayah maknanya tuntutan. Suatu tuntutan ataupun suatu galakan. Tengok, satu tuntutan ataupun satu galakan. Sekali lagi diulang. Apakah hukum baca Quran? Apakah hukum membacanya dengan tajwid? Wajib. Apakah hukum belajar tajwid? Fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Satu galakan ataupun satu tuntutan. Jangan pula ustaz, fardu kifayah tu orang lain buat, saya tak payah. Puan-puan jangan begitu ya. Jadi puan-puan, tiga perkara ni puan-puan pegang elok-elok tau. Sepanjang kita belajar Quran, kalau anak cucu tanya, itulah hukumnya. Jadi puan-puan, menjadi satu kewajipan kepada kita lah baca Quran tu dengan bertajwid. Dan untuk mendapatkan tajwid, puan-puan janganlah duduk rumah seorang-seorang. Ustaz kejap lagi tajwid datanglah kat saya. Takkan datang puan-puan. Dan ustaz takkan berani datang rumah puan-puan kalau tak dipanggil, kalau tak diminta ajar dan sebagainya. Jadi puan-puan, itu sebab puan-puan keluar daripada rumah, puan-puan datang masjid At-Taqwa, datang ke sini untuk cari saya belajar. Puan-puan, mudah-mudahan pertemuan kita ini sentiasa dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa Allah mudahkan urusan puan-puan datang ke sini ya, insya-Allah. Jadi puan-puan, rukun bacaan Quran tajuk yang berikutnya akan kita bincang minggu depan. Begitu juga dengan adab ketika baca Quran, saya bawa minggu depan. Kelebihan membaca Quran pun kita bincang akan datang insya-Allah. Tapi yang ini kan lebih kepada untuk rujukan puan-puan sajalah di rumah ya. Dan puan-puan sedia maklum sebagai umat Rasulullah mesti banyak kelebihan kita baca Quran. Dan muka surat yang ke-8, puan-puan nampak tak? Surah atau ayat amalan harian ini juga boleh diamalkan. Muka surat 9 kita ada kesalahan dalam pembacaan Quran, nanti kita bincangkan kemudian. Muka surat 10 kita ada tingkatan bacaan Quran, kita akan bincang kemudian. Tapi sebelum kita bersurai, puan-puan cuba ikut ustaz baca huruf-huruf Al-Quran atau hijaiyah. Ada berapa jumlahnya? 29. Mana puan tahu? Tadi ustaz cakap. Tadi saya cakap, ya alhamdulillah. Ataupun ada dalam muka surat yang ke-11. Cuba buka muka surat 11. Okey, puan-puan kenal tak huruf Quran? Kenal dari segi apa? Kenal dari segi bentuk rumpanya, kenal lah ustaz. Kalau ustaz sebut alif, saya boleh bayangkan menegak. Kalau ba macam sampan ada titik 1. Kalau ta macam sampan ada titik 2. Kalau ta macam sampan macam perahu ada titik 3. Itu namanya dari segi bentuknya. Yang tu puan-puan kenal? Alhamdulillah. Masalahnya ustaz, yang ni kami tak berapa jam ataupun yang dikatakan sebagai makhraj huruf. Makhraj huruf tu tempat keluar bunyi. Jadi mari kita praktikan kesemua huruf-huruf ni
Macam mana kita nak tahu sebutan hurufnya? Puan-puan pertama letak baris, atau yang kedua mati ataupun sabdu. Okey. Puan-puan dengar arahan ustaz. Huruf-huruf yang saya sebut ini sama ada puan-puan nak letak baris ke ataupun letak mati ataupun sabdu, ya, berdasarkan arahan saya. Daripada situ kita akan boleh kategorikan bagaimanakah anggota yang digunakan ketika menyebut huruf-huruf tersebut. Okey, kita mulakan dengan sebutan alif. Ikut dulu alif. Alif, kalau kita sebut alif tu bermakna dia tak ada baris tau, ya. Tapi kalau nak tahu dia punya makhraj hurufnya, pertama letak baris. Sebut alif yang berbaris. Lagi? Pandai, alhamdulillah. Bapak rasa bunyinya kat mana tadi tu? Bapak pilih. Ni, pilih antara 5 tu. Pilih nombor 1. Asyaf pandai. Jawabnya al-jawuf. Al-jawuf, iaitu rongga mulut dan kerongkong. Tak apa, salah jawab tak apa, dia usah jawab. Jadi bila sebut a, i, u, sebut a, i, u. Kata ulama al-jawuf. Yang kedua ba. Senang sangat letak baris. Cuba matikan dia. Aba. Iba. Uba. Jelas tak kat mana bunyinya? Diguna apa? Bibir apa? Asyafatan. Sebutlah bahasa Arab sikit apa-apa. Sejaklah bunyinya. Okeylah, tak apa. Yang kedua asyafatan, huruf ba. Okey, siapa nak cantik-cantik, tak nak cantik pun tak apa. Benda ni basic aja kepada makhraj huruf, ya. Huruf ta, ta mati. Ikut Ustaz. Ant. It. Ut. Diguna apa? Lidah ataupun hujung lidah. Detailnya hujung lidah. Tapi kalau puan-puan sebut lidah, disebut dalam bahasa Arab al-lisan. Sebut. Ingat, dalam banyak-banyak huruf ni, kebanyakannya guna al-lisan tau. Mana Ustaz tahu tu? Ada 18 huruf. Banyak tu. Okey, teruskan. Huruf ta. Ta yang mati. Al. Sebut. Al. I. Un. Kat mana tu? Diguna lidah juga. Lidah dalam bahasa Arab al-lisan. Okey, good. Jim yang mati. Aja. Ikut. Ija. Uja. Oi, pandai. Agak-agak guna apa puan? Al-lisan juga. Dia guna tengah lidah puan. Tak apa, nanti kita belajar detail, ya. Tapi basicnya dia guna al-lisan. Ya. Kalau puan-puan dapat cantik sikit kat tepi tu lagi bagus. Supaya lain kali bila Ustaz tanya, puan-puan boleh jawab soalan Ustaz. Okey, huruf berikutnya yang ke-6. Habdas yang dimatikan ikut. Apa tu? Dia guna apa? Al-halqa, iaitu kerongkong. Dia guna tengah kerongkong. Al-halqa, ya, halqum. Okey. Seterusnya huruf kha. Kha yang mati ikut. Dia guna atas kerongkong. Kerongkong juga tapi di atas. Okey, huruf dal ikut Ustaz. Dal yang mati. Ida. Uda. Dia guna hujung lidah ataupun dia guna lidah. Seterusnya huruf dal. Un. Pun dia guna lidah. Seterusnya ra. Ur. Lidah juga. Alhamdulillah. Banyak tak huruf yang guna lidah? Banyak kan? Tadi huruf dal, huruf ra. Di atas tadi huruf ta, huruf jim. Semua guna lidah belakang. Okey, seterusnya baris yang ketiga, huruf zai. Zai yang mati macam mana? Jangan sebut zai pula, apa zil. Uz. Diguna lidah juga. Diguna lidah. Diguna tengah lidah. Sin, is, us. Lidah juga. Shin, ish, us. Diguna lidah juga. Lidah. Ini Ustaz sebut secara basic tau. Tak detail sangat. Ini basic saja. Jadi puan-puan tahu, ya, sebutannya. Bukan sada, if, diguna lidah juga. Ya. Kemudian qad, nak Ustaz saya ingat macam tu Ustaz. Sebab dia guna tepi lidah. Dia guna tepi lidah tuan, ya. One more, cuba sebut huruf qad dengar, ya. Dia guna tepi lidah ataupun dia guna lidah lah senang cerita. Okey, qa, alqa, ilqa, utqa. Dia guna lidah juga. Dha, guna lidah juga. Huruf ain, dia guna apa tuan? Kerongkong. Dia tak guna lidah. Nak sebut ain dia tak guna lidah, dia guna kerongkong.
Okey, Ghin. Atas kerongkong. Dia guna kerongkong juga tapi di atas. Kalau Ain tadi di tengah, kalau Ghin di atas kerongkong. Huruf Fa, ikut Ustaz. F, If, Uf. Dia punya bibir. Bibir bawah ni tekan ke bibir atas. F, If, Uf. Maka itulah huruf Fa. Qaf, Aqa, Iqa, Uqa. Dia guna pangkal lidah. Dia guna pangkal lidah. Kaf, Ak. Sebut dah. Ak, Ik, Uk. Dia guna pangkal lidah tapi dia ke depan sedikit. Kalau Qaf ke belakang, kalau Kaf ke depan. Huruf Lam, Al, Il, Ul. Okey, puan dia guna lidah. Dia guna hujung lidah. Mim, Am, In, Um. Dia guna bibir dan guna juga pangkal hidung. Dia guna dua anggota. Mim, dia guna bibir dan juga pangkal hidung. Nun, An, In, Un. Dia guna hujung lidah dan juga guna pangkal hidung. Dua anggota. Hujung lidah, pangkal hidung. Wow. Au. Lagi. Sekali. Au. Lagi. Puan, iu tak ada dalam Quran. Yang ada u ada. Iu tak ada perempuan. Orang cari dalam Quran. Kalau ada Ustaz bagi hadiah. Tak ada iu. Yang ada au. Guna apa? Au dengan tadi guna apa? Bibir dengan rongga mulut. Wow, dia guna dua anggota. Bibir dengan rongga mulut. Bibir kita muncul kan? Mama nampak tak bibir Ustaz muncul tadi kan? Cuba sekali lagi. Au. Kan muncul. Muncul juga. Dan iu tak ada dalam Quran ya. Jangan sebut iu puan. Okey. Seterusnya, ha dhamir. In. Kat bawah ni. Bawah kerongkong. Bawah kerongkong. Bukan dalam dada. Bawah kerongkong. Huruf berikutnya Hamzah. Sebut Hamzah. Bukan itu. Mati kan. A. I. U. Jangan pula Hamzah pula. Bapak Hamzah dibandingkan A, I, U. Itulah bunyinya. Allahu Akbar. Kat mana bunyinya Hamzah tadi? Sudah. Bawah kerongkong. Bawah kerongkong ya. A, I, U. Kat sini bunyinya dia. Dan yang terakhir ya. Sebut ya mati. Ai. Lagi. I. Sekali lagi. Ai. I. Lagi. Ui, tak ada dalam Quran. Tak ada perempuan yang buat. Itulah bunyi belajar. Kalau perempuan belajar kat rumah, mesti ada bunyi ui. Tak ada bunyi ui perempuan. Kita dia jangan sesat. Okey? Jaga-jaga ya. Kalau perempuan belajar dengan guru takkan sebut ui. Tak ada ui perempuan. Yang ada ai dengan i saja. Allahu Akbar. Jadi perempuan, perempuan dia nak sebut ai dengan i tadi, kata ulama, dia gunakan apa? Rongga mulut dan juga tengah lidah. Rongga mulut dan tengah lidah. Puan-puan, dapat tak something pada hari ini Ustaz ajar sikit sebanyak berkenaan dengan makhraj huruf. Ini baru cerita makhraj huruf, baru sikit mukadimah ni puan-puan. Belum masuk isi kandungan lagi, banyak cerita pasal makhraj huruf. Tapi puan-puan jangan risau. Saya tak akan detailkan makhraj huruf sebab memandangkan puan-puan baru belajar dengan ustaz. Ustaz risau nanti kalau puan-puan dengar susah-susah, nanti minggu depan syahid awal. Puan-puan tak datang dengan ustaz. Yang tu saya risau. Puan-puan, letakkan kesabaran yang tinggi dalam diri masing-masing. Puan-puan belajarlah setakat mana yang kita mampu. Dan puan-puan, saya bukan seorang yang hebat mengajar Quran. Saya orang biasa je. Ya, saya belajar pun tak tinggi mana pun. Dan puan-puan, tapi memadahilah dapat memberikan tunjuk ajar kepada puan-puan melalui buku tajuk ustaz ni. Puan-puan nak lagi belajar tak tentang hukum Quran? InsyaAllah. Tapi datang minggu depan. Minggu depan kita belajar surah Al-Fatihah. Minggu depan saya nak ajar surah Al-Fatihah. Dan minggu depan puan-puan, kita nak cuba masuk kepada pembelajaran hukum tajwid kita yang pertama. Yang mana minggu depan saya cuba ajar bab pertama, bab 1, iaitu hukum nun mati dan tanwin. Boleh ke datang minggu depan? InsyaAllah. Saya tunggu perempuan ya. Saya tunggu kat Dewan ni tahu. Selalunya ustaz sampai dulu daripada belajar. Jadi saya tunggu perempuan di Dewan. Dan insyaAllah panjang umur, sihat, kita jumpalah minggu depan ya. InsyaAllah. Dan puan-puan minta maaf silap salah mengajar. Saya rasa cukup setakat ini. Saya ada janji dengan anak murid di Taman Tu. Saya nak pergi Taman Tu sekejap. Dan insyaAllah siapa yang masuk kelas tajwid tahap 2, lepas ni jumpa ustaz lah pukul 2 petang nanti ya.
dan selamat balik ke rumah dengan sedikit sebanyak ilmu. Mudah-mudahan apa yang baik yang kita ajar tadi menjadi pegangan pada perempuan ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak dan kita sudahi sebelum kita bersurai sabar. Sebelum kita bersurai kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi